Okay, saya dah live balik tuan-tuan. Saya dah ubah ni sikit tapi tadi ada restriction lah apa kan. Lepas tu sekejap ada live ke ni? Minta maaf tadi sebab saya tiba-tiba ada 2-3 restriction. So bila 2-3 restriction nanti mungkin tak boleh tunjuk bisnes kat belakang lah apa. Yelah, saya pun baru-baru buat live. Ini kali ke berapa kita buat live? Kali ke 3 ke 4 lah so siapa-siapa yang dah biasa buat live tu boleh tolong saya lah cakap macam mana dah ini tanpa restriction. So sementara nak tunggu apa orang kata feedback daripada TikTok. Nombor 1 saya nak test mic dulu. Lepas tu tadi tadi saya ada tiba-tiba auto filter pula saya nampak macam saya pakai makeup lah tadi. Okey, saya dah buang lah filter tu lah. Saya dah umur pun dah so sekarang saya dah buang filter tuan-tuan nanti kan nampak saya muda terlebih pula nanti kan. Tapi saya nak test sound dulu. Suara okey tak? Kari Mama Saad baru jambu. Terima kasih. Okey, sound test. Ada restriction lagi tak setakat ni? InsyaAllah. Alhamdulillah okey suara. Syekh Abdul Aziz, terima kasih. Suara clear, Zolku cantik. Saya kat Putrajaya tuan-tuan Tadi ada banyak kedai tapi saya tak boleh nak tunjuk kedai sebab kalau tunjuk kedai kan nanti ada restriction balik. Apa tu hari ni macam mana? Awak dah try? Ini bukan berniaga, ni saya buat sendiri tuan-tuan Saya tak menjual ni. Ini saya cuba kurma mentega. Kalau tuan-tuan tengok saya punya TikTok yang petang tadi saya komen saya buat kat rumah tu. Ini bagusnya kurma mentega ni. Saya tak pernah makan kurma mentega. So ini mentega yang betul mentega tuan-tuan originalnya. Saya tak pernah rasa. Saya tengok ada trend pula kurma. Ni bukan kurma pelanta So siapa tanya ni? Siapa tu? Pendekar Mansur. Salam 498. Claim kata tak sihat Kak D. Okey, saya pun tak tahu. Dia orang kata kalau nak buat kurma ni kena pakai mentega pure So ini saya pakai mentega pure. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dulu. Sedap. Cakap gaya. Jangan Gaya. Makanan sunnah. Tapi sunnah dia saya dengar dia genap 1, 3, 5, 7 ganjil ke genap pula dah ganjil. So saya makan satu lah. Saya daripada kecil saya tak berapa sangat makan manis sebenarnya lah. Tapi kalau masin tu saya hantu lah. Tapi ni okey ni. Kurma saya mana kurma ni? Lemah. Tengok. Ya mak. Hai. Lemak. Sedap pula. Saya buat. Okey, sekejap lagi saya akan ulas pasal ini bukan pelan. Semua makanan berlebihan tak boleh. Okey. Terima kasih. Ada beg kuning tak nak order tu? Beg kuning ada. Ini bukan saya buat sendiri tuan-tuan. Okey, lepas tu okeylah, kita dapat tadi kita lewat sikit buat live sebab malam ni hari bulan puasa ni hari ke-5 bulan puasa. So kita esok ke-6, so kita lewat sikit buat live tuan-tuan Dan kita ada banyak isu. Saya target nak stop pukul 11 lah, 1 jam macam tu. So kita terus buka kepada soalan lah saya dengan kawan-kawan ni kat Putrajaya ni. Isu Google. Okey, hari ke-6 saya rasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu. 6 Isnin pasal. Kan? Hari ke-6. Okey, nanti kurma minyak sapi atau ghee pula. Okey. Azwan, terima kasih. Okey. Apa soalan yang isu-isu semasa yang kita boleh ni? Kita terus mula dengan isu yang hangat lah, yang dah sampai ke Parlimen. Kalau kita tengok kat Parlimen, saya rasa semalam kemarin. Okey. Pasal Menteri Pendidikan dengan isu pasal kantin perlu buka pada bulan puasa ni. Apa pendapat Tuan Hisham? Okey, bulan puasa pasal isu menteri kata kantin kena buka So pandangan saya macam ni. Saya ingat menteri ni YB Fadlina saya rasa dia overreact lah pasal isu tu sebab dia wajibkan supaya kantin buka.
Dan pandangan saya macam ni lah. Pandangan saya, sepatutnya dia bagi option lah pada pekerja ataupun operator kantin ni, sama ada nak buka atau tidak. Sebab tak semua sekolah itu ada ramai orang yang tak berasa ataupun anak-anak yang bukan Islam ni. Macam Putrajaya ni. Putrajaya ni tak salah saya, jumlah peratusan murid-murid yang bukan Islam itu rendah. Mungkin 1-2%, saya tak tahulah. So kebanyakan 90 lebih peratus itu adalah orang-orang Islam. So kalau dia suruh pengusaha-pengusaha ni buka kantin, terpaksa buka kantin, maka itu yang menjadi masalah. Kadang makanan tak terjual. Macam mana? So orang bukan Islam ni pun tiap-tiap kali bulan puasa, kita pun dulu pergi sekolah kan, dia bawa bekal dan sebagainya. So kalau paksa peniaga kantin tu buka kantin masa bulan puasa, so tiba-tiba makanan tak ada beli, membebankan pada pengusaha kantin pula. Dan biasanya setiap tahun pengusaha kantin ni, dia time ni lah dia ambil peluang untuk meniaga pasar Ramadan. Biasanya ni dalam dia buat apa ni, pengusaha kantin ni dia akan dia pun dalam industri makanan. So bulan puasa kantin tutup, dia pergi meniaga dekat pasar Ramadan. Tapi kalau dah terpaksa buka itu, so menjadi beban kepada dia. Ini menjadi satu masalah lah. So pada saya ada pro and con dia. Ada mak bapak kata buka lah, ada yang kata tak. So dia ada polemik dekat situ. Tapi pendapat saya, bagi option lah, jangan wajibkan. Sebab kalau wajibkan, itu akan menjadi beban pula kepada pengusaha-pengusaha ini. Dan lepas itu satu lagi, katakan macam sekolah tu 95%, 90 lebih dari 90% orang itu adalah orang Islam kan. Lepas tu kantin tu buka. Dan lepas tu anak-anak yang bukan Islam ni, dia pergi, dia bila time rehat itu, dia tengok orang-orang bukan Islam tu makan. Budak-budak ni bila dia tengok kawan-kawan dia makan, lagilah dia rasa lapar. Cepat lapar. Cepat lapar. Itu jadi satu lagi isu lah. Kalau mungkin saya faham ada yang anak-anak yang mungkin tak tahan puasa baru setahun, memang kita kena didik lah. Tapi yalah, boleh ada option lain lah daripada kita wajibkan semua itu. Cuma satu saya nak komen pada YB Menteri Fadilina ni, jawapan dia di parlimen itu pada saya macam tak masuk akal. Sebab dia kata kita kena buka kantin sebab tak nak bagi budak-budak ni makan dalam store. Sejak bila saya kata, kalau kantin tu dia bukannya tutup kantin tu, lepas tu budak-budak ni pergi makan dalam store, betul tak? Itu buka. Kantin ni dekat sekolah, kita dulu kecil-kecil pun pergi sekolah ni, kantin terbuka. Yang tutupnya adalah tempat kitchen dia tu, tempat kantin yang tempat duduk-duduk dia semua terbuka. So bila masa pula kalau awak tutup kawasan dapur kantin ni, budak-budak kena makan dekat store yang tak puasa ini. So jawapan awak tu tak masuk akal lah Fadilina. Dan satu lagi nasihat saya pada Fadilina, saya dah tengok banyak kali perbahasan di parlimen. Fadilina ni, pada saya, nasihat saya, dia ni macam menteri kuat sentap lah, betul? Tak banyak lah. Sikit-sikit dia sentap macam mana. Emosi sikit. Dia emo sikit. Fadilina, saya nak bagi tahu awak lah, sebab yalah, saya dulu pun pernah bekerja dengan Perdana Menteri so banyak kali pergi parlimen. Bila awak dah jadi menteri ni, awak kena kawal sikit emosi tak boleh sikit-sikit sentap sampai tepuk-tepuk meja. Itu tak bagus Fadilina. Bila awak menggunakan perkataan-perkataan itu, lagi ada yang perkataan apa kata kasar, mencarut dan sebagainya, ini adalah contoh yang tak baik lah. So kena kawal menteri-menteri PH ni. Saya tengok banyak yang cepat koyak, cepat sentap. Orang tanya sikit dah melenting. Itu tak boleh lah. Bila dah sampai level itu, awak kena kawal sikit lah perasaan itu. Dan jangan tepuk-tepuk meja. Itu menunjukkan contoh yang tak bagus. Itu menunjukkan yang awak ni macam tak biasa pula kena tanya soalan dan kena challenge. So patutnya bila awak dah sampai level menteri itu, patutnya awak dah biasa dengan ini. Biasalah jadi ahli politik, orang kritik, orang kutuk orang ini. Saya pun kan belum, saya bukan menteri saya bukan ahli parlimen, tapi hari-hari pun kita kena hadap benda-benda ini. Tak adalah kita melenting dan sebagainya. So kawal sikit emosi. Saya tengok dalam parlimen tu ada menteri emo, lepas tu ada ahli parlimen hyper pun ada, sikit-sikit hyper. Terlebih gula. Relax. Tenang. Chill, tenang. Jangan bulan-bulan puasa. Bulan-bulan puasa ni janganlah hyper, janganlah macam gitu. Control sugar intake. Kontrol lah sikit. Lepas tu lagi berkenaan. Okey, sama masa kita dalam dengan isu pasal Kementerian Pendidikan ni. Ya. Kalau baru-baru kita tengok pun mengenai ratio budak dalam setiap kelas di sekolah.
Ya. Sebab ada yang saya dengar, saya tengok kalau news ada yang sampai 50 lebih, Ya. 40 lebih, 50 lebih, 60 lebih pun ada satu Okay. kelas. Ya. So macam mana satu cikgu nak control or educate murid sebanyak ni? So Ah, ratio Itu satu lagi masalah dengan Kementerian Pendidikan ni. YB Fadlina take note lah ya. Sebab even sekolah anak saya pun, anak saya masuk kelas, satu kelas 47 orang. Dan sekolah yang awak pergi dekat mana, Kota Warisan lah. Berapa? Satu kelas? 60 lebih. Satu kelas 60 lebih. So macam mana ni satu sekolah ada sampai satu kelas itu, satu cikgu ada sampai 60, 40, 50. Ini menjadi masalah. So mereka kena fokus pasal hal inilah. Ini dulu orang PH ni, kajian PH, dia nak kurangkan penjawat awam. Nak buang penjawat awam lah apa semua. Tapi awak kena tengok pertambahan penduduk. Penjawat awam dia 1.6 juta. Tapi penduduk setiap tahun bertambah. Setiap tahun bertambah 500,000 ke sejuta. 500,000 setiap batch sekolah itu. Kalau penduduk bertambah, murid pun bertambah, tapi penjawat awam awak maintain, itu yang kelas ni jadi melimpah sampai 50-60 orang satu kelas ni. So ini yang dia kena tengok. Dia tak boleh kata nak buang lagi penjawat awam, nak kurangkan penjawat awam atau nak kekalkan penjawat awam. Kononnya penjawat awam ni membebankan dan sebagainya. Tapi bila populasi bertambah, itu yang kelas jadi melimpah ruah macam itu. Dan kalau kita tengok jumlah cikgu ada lebih kurang 400,000 macam itu. Jumlah student satu Malaysia tak salah saya ada lebih kurang dalam 4 juta lebih. 4 juta lebih. Tapi pertambahan populasi setiap tahun dalam 500,000, 400,000 ke 500,000 dalam satu batch. So lagi tak salah saya lagi 5-10 tahun setiap batch 1 juta pertambahan. Sekarang 500,000, 600,000. So kalau kita tak tambah jumlah cikgu ini yang menjadi masalah. Kalau itu tadi 4 juta student, 400,000 cikgu. So secara generalnya memang kita nampak ratio cikgu kepada murid ini adalah 1:10. Tapi itu satu Malaysia. Awak tak boleh bandingkan cikgu-cikgu dalam kelas ni di kawasan-kawasan bandar. Sekarang ni the urban punya rate kita, urbanization rate ialah 80 ke 90%. Banyak orang bertumpu di kawasan bandar. Kawasan luar bandar memanglah satu cikgu ada 5 pelajar, 10 pelajar sebagainya. Itu kena maintain. Tapi di kawasan-kawasan bandar ni tak boleh sampai satu cikgu sampai 60, 50, 60 tak boleh. So memang kita kena tak boleh tidak tambahlah cikgu ni. Kalau tidak macam mana budak-budak kita nak fokus belajar, cikgu pun beban dia banyak ini. Yang geng-geng PH ni cakap cuma nak potong je lah, tak nak bagi tambah lagi beban cikgu, nak kurangkan penjawat awam, cikgu pun ini apa jadi cerita. So Fadlina awak kena tengok isu ini. Bukannya isu nak buka kantin, wajibkan pengurus kantin bulan puasa. Ini isu ni awak kena jawab dululah ya Fadlina. And jangan emo jangan sentap Fadlina. Nak sentap-sentap kat rumah lah. Itu sebab apa orang kata tak menunjukkan level apa orang kata professionalism lah macam itu Fadlina. Ya, memalukan gitu. Ini yang saya nak cakap sikit lah. Okey. Lagi isu lain? Okey tuan. Sebelum kita pergi isu lagi Apa pandangan tuan tentang baru-baru ini mencadangkan Menteri Pelancongan mencadangkan bakut teh sebagai makanan warisan. Okey, bakut teh. Ini Bakut isu minggu lepas. Okey, 2 minggu dalam- lepas. Tapi kita sentuh je lah. Pasal saya tak pernah bagi pandangan pasal isu ni Saya tengok 3-4 hari lepas Menteri Tim Pencing ni bagi pasal apa orang kata kalau tadi ada menteri sentap dengan YB Hyper, saya ingat Tim Ginseng ni dia menteri tak sensitif lah. Dia tak peduli, dia main langgar je lah. Saya ingat dia bagi ucapan di dalam parlimen pasal isu bakut teh. Lepas tu ada orang nak mencelah, dia tak bagi. Lepas tu dia angkat satu keratan akhbar. Dia kata dulu Muslimah PAS pun kata promote bakut teh ni sebagai bakut teh halal. Dia kata ada bakut teh halal, ada bakut teh yang sup tulang babi so lepas tu dia angkat. Tapi saya nak cakap ada perbezaan antara apa yang Muslimah PAS buat itu dengan apa yang kamu nak buat ni. Muslimah PAS masa dia bawa isu bakut teh itu, dia tak suruh bakut teh ni jadi makanan warisan. Ada awak nampak Muslimah PAS tu suruh bakut teh jadi makanan warisan? Tak ada. Isunya sekarang ialah Menteri Pelancongan nak jadikan bakut teh ni sebagai makanan warisan. Itu bezanya Tim Ginseng. Bukannya sebab Muslimah PAS. Dia cakap bakut teh memang ada bakut teh halal, betul. Tapi bila orang sebut bakut teh, saya nak tanya awak
bila orang pergi makan bak kuteh di restoran-restoran bukan Islam ini, dalam kepala dia bak kuteh itu adakah bak kuteh kambing ke bak kuteh apa? Confirm yang non Bak kuteh halal. babi lah. Kan? So bak kuteh yang bukan babi ni, yang bak kuteh halal ni, it is rather an exception daripada norm, betul tak? Pencil. Yang terpencil. Bukannya yang in general. So mungkin 90 lebih peratus bak kuteh ni adalah babi. Tapi kalau saya cakap babi boleh ke? Tak ban lah. Kinzir. Kinjil lah. Pork. Tapi secara generalnya bak kutehnya benda Allah itulah. Dan benda ini pasal isu kinzir atau babi ini adalah satu isu yang sensitif pada umat Islam. So dia patut menjagalah sensitiviti ini sebab secara generalnya bak kuteh itu adalah kinzir. Ada exception tapi it's not the norm. It is rather an exception. So masa Muslimah PAS buat itu, dia tak suruh bak kuteh ni jadi makanan warisan pun. Tapi bila Tiong Kinsing nak jadikan makanan warisan, negara kita ini majoriti adalah negara Islam. Dalam kepala orang itu macam itu, ini mendatangkan kegusaran. Saya dulu pernah bagi ucapan di Pematang Pauh Kawasan Anwar Ibrahim. Masa tu saya suruh diorang ni bersumpah laknat. Saya kata sumpah laknat ini saya kata orang Islam ini dua perkara je yang kita takut nak buat. Satu sumpah laknat, satu makan babi. So makan babi ini adalah satu yang sensitif tau. Satu lagi sumpah laknat. Siapa yang ini kalau tak berani memang tak beranilah buat sumpah laknat tu tuan-tuan. So benda ini adalah perkara sensitif. So Tiong Kinsing, jangan samakan yang Muslimah PAS cakap tu dengan apa yang awak cuba bawa ini. Ini dah jadi tak masuk akal. So kenalah jaga sensitiviti ini, kalau tidak ke mana negara ini akan pergi. So setakat itu je saya nak ulas isu tu. Okey, lagi ada isu lain? Jelas Jelas. Okey. Okey tuan. Okey, terima kasih yang bagi rose banyak. Lagi 498 nanti saya komen pasal itu. Lagi yes biar betul. Okey, 4.0 498. Okey, kejap lagi 345. Banyak sangat nombor ni. Okey, lagi tuan-tuan, isu apa lagi? Okey tuan. Kenaan tentang pelaburan Laporan. yang Okey. masuk dalam negara. Okey. Baru-baru ini baru balik daripada Jerman dan mendakwa telah memperolehi nilai pelaburan hampir 45 Bilion lah. Cerita dia bilion lah. Okey. Lagi Sebab cerita dia sekarang ni zaman bilion-bilion je kan. milion tak main dah juta-juta tak main. So sekarang million. Not our level. Bukan million. So bukan not level lah. Not our level. Kita bilion. Okey, jadi apa pandangan tuan terhadap usaha Anwar? Okey, saya tengok macam ni apa yang dia buat sekarang ialah lebih kurang apa yang saya cadangkan dulu. Dia ni saya tengok macam ngikut jugalah apa yang saya cadang, tapi dia buat cara dia saya tak tahu. Dulu saya yang bawa isu OPR, saya ingat. Awak ingat isu OPR siapa yang bawa dulu? Saya bawa dulu Betul? Saya tak bagi naikkan OPR untuk ni. Lalas dia ikut. Okey, alhamdulillah. Lepas tu saya cakap macam mana nak ngukur ringgit pergi luar negeri ni. Okey, dia ikut. Okey, alhamdulillah walaupun cara dia tu ada kekok sikit. Tapi tak apalah. Kan dia ikut jugalah. Ada benda dia ikut, ada benda yang dia tak ikut. Cuma dia punya benda yang dia tak ikut adalah benda yang dia gembar-gemborkan itu. So saya nak nasihat pada Anwar dengan siapa Zafrul bagi tahu benda betul. Jangan awak spin banyak sangat. Dia pergi Australia, dia kata Australia nak melabur 20 bilion. Pergi Jerman 40 bilion. Lepas tu dia kata ini pelaburan yang apa benda ni berminat. Lepas itu bila isu bila ringgit kuat sikit, bukannya kuat banyak sangat, 4.68 dia 4.6 lebih je pun 0.0 berapa sen lah pun ini. Lepas itu ada penyokong-penyokong dia kata ini adalah hasil daripada Anwar pergi luar negeri tarik berbilion-bilion, puluh-puluh bilion, 40 bilion dengan 20 bilion ini masuk. Saya cakap macam ni, ini samalah cerita dengan 329 bilion tu. 329 bilion itu pelaburan yang dilulus, belum tentu masuk. Negara lain pun declare. Lah dia orang ni macam kes Tesla. Dia janji nak bawa sini bilion, lah sekali dia pergi Thailand. So sekarang macam mana pula dia kata ini efek ringgit sebab apa? Yang dilulus 329 tu pun belum masuk lagi. Ini baru pelabur ni baru tunjuk minat.
belum pergi pada stage kelulusan lagi Baru pun. nak masuk Peminang lah cerita dia. Bukan baru nak masuk Minang. Belum lagi. Berisik. Baru berisik. Baru duk kalau Berisik. dalam bahasa orang muda tu baru tengah usah-usah lah. Dia baru pergi. Baru syah-syah, baru Kan, mengorai baru dah. baru nak mengorat-ngorat. Buat Baru surat dia orang kata ni. okey lah mungkin kita minat nak apa mungkin. Belum pergi lulus pun lagi Belum pergi fasa lulus awak dah gembar-gembor satu dunia kata konon-konon pelaburan ni nak masuk. So duitnya tak nampak lagi macam mana pula itu boleh nak affect ringgit. Yang 329 yang lulus tu pun belum tentu masuk. Ini kan pula yang minat-minat ni. Saya tengok macam ni bila dia pergi Jerman, dia pergi jumpa pelabur-pelabur ini yang dah ada sedia ada dekat Malaysia ni. Dia pergi jumpa mana Infineon, betul? Lagi mana dia pergi jumpa itu lagi? Itu dah ada kat Malaysia. So saya ingat dia jumpa nak kasih pelabur ni jangan cabut aja. Saya ingat. Jangan lari Jangan tarik diri. Aiman. Jangan tarik diri dulu sebab banyak kilang-kilang dah tutup. Yes. Betul tak? Yes. Banyak kilang tutup, labur dah lari. Awak pergi jumpa bukan nak suruh dia labur ni, saya ingat. Dia nak kena pujuk dulu awak janganlah pergi negara lain. Indonesia dah buka Nusantara, banyak-banyak infrastruktur kat situ, tanah dia besar, tanah dia luas, dia buat infrastruktur elektrik macam-macam dia boleh bagi. Esok pelabur-pelabur ini compete dengan kita. Compete dengan untuk bagi ke mana. So kita pun nak suruh melabur tempat kita, tapi Indonesia tawarkan lebih bagus, nanti dia pergi ke Indonesia. So sekarang Anwar Ibrahim nak keep existing investment, jangan kasih tutup aja dulu saya ingat ni. Tapi bila dia kata 40 bilion, 60 bilion, itu belum apa-apa lagi, baru tunjuk minat. Lulus pun belum, yang lulus pun belum tentu lagi ni. So sebab itu saya cakap, okey tak apa, awak pergi, janji dia pergi, bagus, saya dah suruh dia pergi. Tapi jangan gendang lebih-lebih sangat. Bila gendang lebih-lebih sangat, nanti nombor satu, orang pun tak percaya awak cakap. Macam tu lah saya cakap. Dia kata, bila Zafrul kata 329 bilion tu, Anwar bagi-bagi copan, dia tak cakap itu pelaburan lulus. Ucapan yang antara pertama Anwar pergi cakap, dia kata pelaburan yang masuk tahun lepas ke negara Malaysia 329 bilion, dia tak cakap dia lulus. Saya tengok ucapan dia tu. Lepas tu bila saya counter, baru dia kata oh ni dia lulus. Lepas tu dia orang buat video-video untuk dia dah koyak khabar. Dia dah baru itu. So jangan buat begitu. Kita pergi cari betul. Tapi deal dengan investor ni betul-betul. Tapi jangan apa ni orang kata bagi tahu benda yang tak betul lah. Dan bila dia kata ada seorang tu kata benda ni yang efek ringgit ni kan, itu belum tentu lagi yang dilulus. Kalau benda ni efek ringgit yang 329 yang lulus tu dah lama dah ringgit kukuh. Ini baru tunjuk minat. Itu jawapan saya lah. Pergi cakap dengan investor ni betul-betul kan, bincang dengan dia elok-elok, keep dia punya investment dia kan, dan realisasikan dulu yang 329 tu. Kalau dia kata 85%, saya nak tengok bila benda ni nak realisasikan sebenarnya. Dia punya timeline tu. Okey. So, cakap pasal pelaburan, ingat tak hari tu ada salah satu live tuan. Tuan ada cakap pasal, tuan bertanya sebenarnya, kalau KWSP ada mencairkan aset di luar untuk membantu mengukuhkan ringgit. Tuan bertanya kepada kerajaan. So tiba-tiba yang kita dengar ada pihak yang mengatakan Sekpol Menteri Kewangan dah menafikan dakwaan tu. So sebenarnya apa sebenarnya perkara benar ni sebenarnya? Apa itu, yang siapa lagi yang cakap? Ada Sekpol Menteri Kewangan, lagi siapa cakap? lagi seorang tu LA Lokman Adam. Lokman Adam. Kawan Adam. Lepas tu siapa kawan Lokman Adam sini? tapi saya pun nak tanya lah Tuan Hisham. Saya difahamkan live Tuan Lokman Adam tu, dia kata Tuan Hisham ni mengaku pakai ekonomi. Dia cakap. Tapi saya nak tahulah Tuan Hisham bagi declare sikit. Kita pun nak tahu. Yalah. Saya bulan-bulan puasa ni sebenarnya saya malas lah nak cakap benda negatif kan. Tapi pasal bila ada orang dia petik nama saya. Dia mencaci-caci saya macam tu. Okey, saya terpaksa jawab lah tuan-tuan. Okey, nombor satu saya nak cakap macam ni lah sebab saya dengar cerita lah ada orang forward kat saya. Bila Lokman Adam ni cerita pasal ekonomi ni, pasal ringgit ni kan. So tiba-tiba dia konon-konon dia nak templak saya lah. Tiba-tiba yang penyokong Anwar Ibrahim ni, penyokong PH ni bersorak ni. Dia punya tu Lokman biasa dalam live dia tak sampai 10,000 dia punya total view live ni cuma ada 300 je. Tiba-tiba bila petik nama saya jadi tinggi sikit lah saya ingat dia bersorak. Saya nak cakap pada penyokong-penyokong PH, penyokong-penyokong Anwar dan penjilat-penjilat DAP ni,
Kalau awak nak nasihat atau dengar ulasan ekonomi, janganlah tanya Lokman Adam. Nombor satu. Lokman Adam ini adalah orang yang cakap, itu hari apa dia cakap dulu? Dia cakap kenaikan harga barang ni bagus, betul tak? Lokman Adam dia cakap kenaikan harga barang ni bagus sebab menunjukkan yang rakyat ini ada purchasing power. Bukan, ada duit banyak lah. So saya nak cakap ini dia kena gelak. Lokman Adam punya ekonomi ni, saya tak tahulah dia ahli ekonomi. Saya ingat ini ekonom lutut lah, saya ingat. Dia belajar. Saya tak maulah mengendah-rendahkan orang tapi dia selalu dia tanya, dia kata saya mengaku pakar ekonomi. Mengaku pakar ekonomi. Nombor satu Lokman, saya bukan macam orang yang awak jilat tu Anwar Ibrahim, dia suka masuk bakul langkah sendiri Saya bukan jenis orang masuk bakul langkah sendiri Saya tak adalah saya kata apa ke benda. Tapi cuma ada orang tanya apakah kelayakan saya nak cerita pasal ekonomi. Okey, saya cerita sikit lah. Saya dulu 20 tahun kerja dalam kerajaan dan saya pernah buat dasar ekonomi. Saya pernah kerja di kerajaan sebagai pengarah dulu, saya buat dasar dan di unit perancangan ekonomi. Rancangan Malaysia ke-10 saya buat. Saya involve dasar tenaga negara, saya buat subsidi rasionalisasi, subsidi saya buat. Awak kan dulu dalam JPM, awak tahu apa lagi saya buat dulu, dasar jangka panjang Malaysia, saya buat bajet tahun 2009 dengan 2010 pun saya buat. So siapa yang pernah kerja kerajaan tahulah apa saya buat dulu. Dan saya juga ada sarjana dalam dasar awam dalam bidang politik, ekonomi dan undang. Saya malas lah nak buka resume saya, tapi bila ada orang bersoal ni saya cakap je lah Dan saya juga ada sarjana pentadbiran perniagaan dalam bidang kewangan. So itulah sedikit sebanyak saya punya ni. Dan saya tengok Lokman ni dia suka melekeh orang yang pendidikan tinggi Itu hari dia melekeh saya ingat dia selalu cakap Isyam Jalil ni belajar mana lah, apa macam tu lah lebih kurang Lepas tu dia melekeh Dr. Sam So saya rasa dia ni macam ada inferiority complex lah, saya ingat Saya tak tahu Lokman ni dia komen-komen pasal ekonomi, lepas tu dia melekeh-lekeh orang ni. Dia kelulusan apa dia sebenarnya ni? Lokman ni kelulusan apa Saya tak tahu. Minta hati bang bankrupt Dia kelulusan dia apa Lokman ni? Minta netizen tolong carikan. Eksekutif dia nampak. Degree tak ada saya. Dia tak ada degree. So siapa yang tahu Lokman ni belajar apa dulu? Jurusan jilat. Dia cakap, ni bukan saya cakap Ada orang cakap degree jilat, Lobaman jurusan bodek. Ni dia kata orang lain lobi nak buat jawatan, orang lain bukan kaki jilat macam dia. Kalau orang lain nak jawatan bolehlah jilat. Kita bukan macam kaki jilat macam jawatan Dia jurusan tapi seriously Lokman ni belajar apa dulu sebab dia selalu bentuk orang, kata orang jurusan tu jurusan memandai. Dia ada sarjana pengurusan. Dia pengurusan apa? Daripada mana? Beli ke apa ni? Tak tahu. Saya rasa Unita tu yang tu Uni Razak lah. So sebelum tu degree dia apa? Diploma. Dia tak ada degree. Tak ada degree ni Dia jap. Bacakan apa? Saya tak nampak. Bacakan. Boleh. Dia ada diploma siasat syariah dan kepimpinan Islam dari Institut Pengajian Ilmu Islam. Okey, lepas tu? Terus ada Master of Management. Kau tak ada degree Lokman. Kau daripada diploma, kau mana tiba-tiba belajar Master of Management. Okey, dia macam ni lah. Saya nak nasihatkan sikit lah pada Lokman ni Nombor satu, walaupun macam mana kelulusan awak, tak ada masalah kalau awak tak belajar tinggi ke apa ke kan, ada diploma ke. Ramai je kawan-kawan saya tak belajar tinggi. Tapi dia tak belagak dia tak pergi mencemooh orang. Dia tak pergi mencemooh orang belajar tinggi, orang tak belajar, cakap orang bodoh lah apa macam itu. Dan kalau awak belajar macam ni, dia kata apa, universiti jilat apa dia dan sebagainya. Nombor satu, bulan-bulan puasa ni Lokman tak payahlah cemooh Dr. Sam ke apa. Dr. Sam tu memang belajar tinggi Saya pun ada belajar pasal ekonomi ni dan sebagainya. So kalau awak itu macam itu Lokman tak payahlah nak mencemooh orang. Apa lagi cakap kan? Universiti Pelantar apa cakap tu? La ilaha illallah. Itu satu lah. Dia kata Universiti Al-Anwar Wal Hamidi.
Kawan-kawan saya kat sini ramai tuan-tuan, tapi saya tak boleh nak. Aduh. Saya nak cakap sikit sebab si Lokman dia petik nama saya. So saya nak komen sikit lah tuan-tuan. Saya punya komen, dia Lokman ni macam ni. Dia pada saya, dia macam dulu kan ada satu kampung kan. Siapa pernah duduk kampung? Walaupun saya pernah duduk kampung dulu kan. Dalam setiap kampung mesti ada satu orang ni yang kerja dia mencaci orang, cuma orang 4 orang, ada tak? Betul tak? Betul. Kerja dia mencaci orang 4 orang aja. Lepas tu dia menjilat ketua kampung. Betul? Itulah dia Lokman Adam, ingat. So awak nak tanya dia pasal ekonomi, dia tak apa pandai. Sebab tu dia kata yang harga barang naik pasal orang ada duit tak apa benda tu. Dia semua dah jawab. Tapi semua dia jawab. Kan? So saya pun tak tahu dia kan. Lepas tu mungkin dia kata itu hari dia apa ni cemooh saya, dia kata saya konon-kononnya sebab saya tak sokong DAP, dia pandai politik, dia kata. Betul. Kan, dia kata dia pandai politik, dia terpaling politik lah. Dia kata Syam Dalil ni tak pandai politik, dia kata. Tapi awak ingat tak masa bertanding majlis tertinggi baru-baru ini, saya kalahkan dia ke dia kalahkan saya? Siapa tahu? Dia kalah dengan saya. Saya menang beribu-ribu undi, saya menang kalahkan si Lokman Adam. So Lokman, kalau awak pandai sangat politik, macam mana pula awak boleh kalah dengan saya bila bertanding nanti tu hari? Dia cukup-cukup makan dia lepas majlis tertinggi itu hari. Dia ada chai, dia ada chai. So itu pun saya nak cakap. Lokman ni, dia ekonomi pun tak berapa pandai, politik pun tak pandai, tapi dia pandai mencemoh orang, lepas tu menjilat ketua kampung. So saya rasa dia terpaksa buat macam tu sebab dia nak komen benda lain tak boleh. So nak cari makan, dia terpaksa jilat cemoh orang. Saya ingat macam itulah. So cukuplah cerita pasal Lokman dalam puasa ni tuan-tuan. Dan kita balik kepada yang tadi apa ni kata, yang dia kata tu Lokman dia kata itu hari saya konon-kononnya menipu pasal KWSP ni. Sebab dia kata dia quote setiausaha politik kepada Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan, setiausaha politik nafikan apa ni yang dana KWSP digunakan untuk kukuhkan ringgit, dia kata macam tu. Sebab dia kata ringgit ini kukuh sebab Anwar Ibrahim pergi luar negeri ni cari pelaburan, dapat 20 bilion ni, sebab tu ringgit kukuh. Ini lepas tu dia quote 329 bilion itu yang pelaburan dilulus. Ini lah Lokman, satu lagi. Kamu ni dah tertinggal bas. Orang dah cerita pasal 329 bilion ni daripada minggu lepas. Sekarang ini yang 60 bilion ni yang baru minat nak masuk ini belum lulus pun. So macam mana pula dia boleh kukuhkan ringgit? Inilah dia cerita satu hal. Lepas itu, bila dia nafi tu, dia kata tidak betul macam saya cakap. Dia kata saya tipu yang KWSP guna ni. Dia quote setiausaha politik Menteri Kewangan. Nombor 1, isu ini adalah isu dasar kewangan. Apa hal pula setiausaha politik pula nak jawab? Betul tak? Setiausaha politik ni, saya dulu dalam kerajaan, saya dulu pernah kerja dengan Tun Najib. Saya tahulah dia patut jawab isu-isu politik. Kita tanya berkenaan dengan isu dasar ni, sepatutnya yang jawab siapa? Sama ada Anwar Ibrahim sendiri ataupun CEO KWSP sendiri yang jawab, Atau Menteri Kewangan. Menteri Kewangan. Menteri Kewangan kedua CEO KWSP. Bukannya setiausaha politik. Saya tak mahu dengar, rakyat tak mahu dengar setiausaha politik nafi je. Dia kata ni spekulasi. Saya nak dengar daripada CEO KWSP sendiri nafi sama ada benda ini betul ke tidak. Bukannya. So sekarang saya nak cakap Lokman kata apa ringgit ni kukuh sebab Anwar Ibrahim dapat bilion-bilion yang baru pelabur minat ni. Saya tanya soalan, saya kata apa ni betulkah apa KWSP guna jual aset-aset di luar negeri ni untuk membeli ringgit? Awak rasa siapa menipu? Saya menipu ke Lokman Adam menipu? So sekarang ni dekat sini. Dekat yang tengah tengok live saya ni 3,000 lebih ni. Siapa yang awak rasa menipu? Saya ke Lokman? Lokman ada jawab. So sebenarnya saya nak cakap. Saya nak tanya setiausaha politik kepada Menteri Kewangan. Nombor 1, awak tanya CEO daripada KWSP. Sebabnya apa saya nak tanya begini, sebab ini daripada penganalisa ekonomi yang cakap. Penganalisa ekonomi cakap 35.3 bilion hasil pelaburan KWSP boleh ditukar kepada ringgit. Ini penganalisa politik, penganalisa ekonomi yang cakap. Ini bukan saya Lokman yang cakap. Lepas tu apa man? Cas. Ada ni. Masuk Lokman. Okey, lepas itu ini daripada
EPF punya CEO sendiri, dia cakap apa? Ini pada minggu lepas, Mac 4 Mac 2024. CEO EPF, KWSP punya CEO cakap apa? Tengok ni, dia kata EPF hints at potential support. EPF telah bagi bayangan untuk menyokong ringgit. Ini dia sendiri cakap. Ini laporan kata the Employee Provident Fund Chief Executive Officer Ahmad Zulkarnain has hinted at potential support for the weak ringgit through repatriation of fund. Maksudnya CEO kepada KWSP ni telah bagi bayangan untuk dia repatriate ni, bawa balik pelaburan daripada luar negeri untuk menyokong ringgit. Dia sendiri yang bagi hint itu, tuan-tuan. So sebab itu saya tanya betul ke tidak, sebab dia yang bagi hint, bukan cerita ini kita buat-buat ini. Lepas tu apa dia tulis kat sini? On the ringgit performance, Ahmad Zulkarnain said the retirement fund is in sync with Bank Negara Malaysia's stance on the valuation of the ringgit. We agree that the ringgit is undervalued. It means purchasing more asset in ringgit. Dia kata maksudnya dia setuju dengan Gabungan Bank Negara, ringgit dia tu terkurang nilai, lepas itu dia nak beli lagi aset dalam ringgit. So macam mana dia nak beli aset dalam ringgit ini? Dia kata apa ni, dia kata lagi. Okey, lepas itu dia kata dia nak beli ringgit ni, dan kemungkinan lepas tu dia kata Ahmad Zulkarnain stop short of disclosing detail. Tapi dia tak cakap detail. Dia kata I'm not able to tell you the term of note. Dia tak boleh bagi tahu secara detail apa terma-terma dia. Dia kata because that is confidential information. Sebabnya itu adalah maklumat sulit. CEO KWSP cakap. Dia tak cakap tak betul sebab wartawan dah tanya dia dah. Wartawan dah tanya KWSP, adakah betul KWSP ni dah jual aset dekat luar untuk beli ringgit. Wartawan tanya, ini daripada NST, tak salah saya di Age apa semua dah keluar. Dan dia jawab macam mana? Dia kata, kita kalau ada value tu kita beli untuk ambil untung. Lepas tu saya tak boleh bagi tahu terma-terma dia sebab ini adalah sulit. Okey. Kalau kata benda ini tak betul, katakan awak lah siapa ni, Tok Ayah Syam 847 Alsina Enterprise Okey, kata awak jadi CEO KWSP, benda ni tak betul. Wartawan tanya, awak jawab apa? Adakah awak jawab, ini kita tak boleh disclose sebab terma-terma tak betul, ataupun awak cakap benda ni tak betul, mana ada saya buat macam tu? Awak jawab macam mana? Mestilah kalau tak betul, awak jawab benda tak betul lah. Bukannya awak jawab benda ni sulit. So kalau awak jawab benda tu sulit, maksudnya ada asas atau kebenaran tentang berita tersebut. Ini dia cakap sendiri. Sebab itu saya tanya. Lepas tu apa dia cakap ini? Ini. Dan lepas itu ini dulu Zafrul cakap lah, masa nak jual ringgit dekat luar ini, dia cakap bukan penjualan spesifik tapi kononnya rebalancing of asset. Dia nak spin, dia kata rebalancing asset lah dulu. Dan saya nak cakap macam ini. Apa tu, dia lepas itu saya tengok Cyber Tribal, bukan Cyber Trooper lah, saya ingat penyokong-penyokong kerajaan ala-ala ekonomis yang menyokong Anwar Ibrahim ni. Saya dapat feedback jugalah daripada kawan-kawan saya bagi tahu bila saya buat video berkenaan dengan KWSP ni. Video dia dah pergi berapa, 1.3 juta 1.3 juta. Saya baik dia tak ban kan benda tu. Kalau benda tu fake news kan, dah lama tutup saya ingat. Dah 1.3 juta dah orang view benda tu. So dia nak counter lah. Saya rasa mereka dah koyak, dah berapa banyak video saya dia dah koyak ni. So dia nak counter, dia kata macam ini. Dia kata apa yang Hisham Jalil cakap itu dia based on apa yang Saipul cakap tu tak betul lah apa dan sebagainya. Dan lepas itu ada seorang pula cakap nak backing kerajaan. Dia kata dia kata ada berpuluh-puluh bilion ni daripada luar negeri yang kita melabur dekat luar negeri. Kita bukan jual aset pelaburan kita luar negeri, kita cuma bawa balik untung, dia cakap. Okey, nombor satu, bila penyokong kerajaan Anwar yang cakap macam tu, maksudnya apa? Maksudnya benda ni berlaku ke tidak? Kalau kita andaikan lah, benda berlaku lah. Dia nak cover balik lah, dia nak backing. Dia kata benda berlaku tapi kita bawa balik untung, dia kata. Berapakah pelaburan KWSP di luar negeri? KWSP ada 1 trilion jumlah dana dia, 1.1 trilion, 1 trilion tak salah saya. Dan 38% daripada dana KWSP ini adalah dana yang dilaburkan di luar negeri.
38%. 62% adalah dana di dalam negeri. Now 38% ni adalah lebih kurang 400 bilion macam itu. So bila katakan awak melabur 400 bilion, katakan 400 bilion ni mendatangkan pulangan 10% ataupun 40 bilion. Awak macam mana awak nak realisasikan nak bawa duit 40 bilion ni balik? Awak kena jual aset tu. Dia ada dua cara. Satu, ambil dividen, tapi dividen ni lambat, kena tunggu declaration daripada semua-semua company ni. Yang paling senang adalah kita kena jual saham-saham itu. Dia beli equity, dia beli fixed income. So bila dia jual, dia ambil untung dekat situ. So bila dia jual aset-aset kita di luar negeri ni, benda itu yang dibawa balik dan dia beli ringgit itu. So maksudnya dia bukan boleh jual keuntungan tu saja, tak boleh. Katakan 400 bilion, dia nak jual keuntungan saja 10%. Tapi bila dia jual 10% of the equity itu, maka jumlah saham yang kita pegang pun dah berkurang 10%. Awak nak beli balik tak boleh, dah mahal. So jumlah pelaburan kita di luar negeri dah berkurang sebab dia jual, bukannya boleh jual keuntungan yang mark to market pada equity itu saja, tak boleh. Awak kena jual financial asset itu sendiri. Ini yang menjadi masalah. Bila dia jual benda itu, dia bawa balik itu, lepas itu dia beli sendiri ringgit. Dan ada pula apa ni yang kata penyokong kajian punya penganalisis ekonomi, dia kata apa? Dia kata takkanlah KWSP beli ringgit ni, ini bukan kerja KWSP. Ini bank negara aja yang boleh beli ringgit. So kita tengoklah reserve bank negara macam mana. Ini satu lagi tak betul. Siapa-siapa pun boleh beli ringgit. Bukan bank negara aja boleh beli ringgit. Saya pun boleh beli ringgit. Mana-mana orang pun boleh beli ringgit di luar negeri. Awak pergi post office untuk beli ringgit. So dia nak backing, tapi faktanya itu tak betul. So sebab itu saya cakap, mereka ini bila dia repatriate balik duit itu, dia jual, dia beli kita ringgit kita untuk pengukuran ringgit. Tapi apabila dan sekiranya dia buat macam itu, apa yang berlaku? Kita punya dana pegangan saham kita, jumlah saham yang kita pegang di luar negeri akan turun. Kita nak beli balik, dia dah jadi mahal. Now, kenapa kita labur di luar negeri ni? Kita labur di luar negeri sebab pulangan di luar negeri itu lebih tinggi. KWSP kita nak maintain daripada dulu 5% lebih untuk bayar dividen kepada rakyat kita. Tapi beberapa tahun yang lepas, KWSP buat keputusan untuk tambah pelaburan di luar negeri sebab pulangan di luar negeri ni lebih banyak. Sebab pulangan equity market dan sebagainya dalam negeri ni dah kurang. Sebab ekonomi kita growing itu tak boleh nak keep up dengan apa target dividen KWSP itu. So sebab itu kita nampak 38% pelaburan KWSP di luar negeri ini menjana 53% ke tak salah saya. 53% daripada pendapatan keseluruhan KWSP. So dia ada 38% pegangan tapi menjana lebih daripada 50% daripada keuntungan. Compared dengan 60 lebih persen pegangan yang dilaburkan dalam negeri yang hanya menjana kurang daripada 5%. So maksudnya pelaburan kita di luar negeri ni dapat jana lebih banyak. Itu yang kita guna untuk bayar dividen. So apa yang berlaku kalau dana ini digunakan untuk support ringgit? Kita jual yang kat overseas tu, kita punya pelaburan dekat overseas tu kurang. Lepas tu kita beli ringgit, lepas tu ringgit jatuh balik. Apa yang kita puluh-puluh bilion itu kita guna gone. Lepas tu kita punya pelaburan yang kita beli dulu kat overseas dah kurang. Sekarang ni nak jana macam mana nak bayar dividen kita nak maintain 55%. So sebab itu saya cakap jangan guna dana KWSP ni untuk main-main dengan forex ini, untuk beli ringgit lah, apa benda lah, inilah. Kalau itu yang berlaku, ini tak boleh. Awak tak buat macam, tak boleh buat begitu. So sebab itu saya kata begitu. Dan kenapa benda ini penting? Sebab apa saya tanya pada Menteri Kewangan dan Perdana Menteri? Sebab dalam akta KWSP, ini akta KWSP. Apa akta KWSP kata? Section 11. Kuasa Menteri untuk memberi arahan. Menteri boleh memberi kepada lembaga arahan yang bersifat am selaras dengan peruntukan akta ini tentang perjalanan fungsi dan kuasa lembaga, dan lembaga hendaklah melaksanakan arahan itu. Ini dalam akta KWSP. So menteri boleh arahkan kepada lembaga ataupun KWSP ataupun dia punya investment committee
untuk buat benda-benda begini. So sebab itu saya nak tanya, menteri ada ke bagi arahan supaya dia jual aset-aset kita ini untuk support ringgit? Dan kedua, kenapa menteri kena jawab? Sebab dalam Seksyen 12 Akta Kedalusi, dia kata tugas untuk mengemukakan maklumat kepada menteri. Lembaga hendaklah mengemukakan kepada menteri apa-apa maklumat berkenaan berhubungan dengan kegiatan sebagaimana dikehendaki oleh menteri dari semasa ke semasa. Now, ini adalah isu kepentingan rakyat. So, bila isu kepentingan rakyat, sebab dana pencen kita ini, kalau dana pencen kita digunakan untuk support KWSP, kita perlu tahu. Esok kita tak boleh bayar dividen ni sebab kita punya pelaburan dah berkurang di luar negeri macam mana. So menteri kena jawab. Bukan Lokman Adam, bukannya setiausaha politik kepada Perdana Menteri. Ini yang sebenarnya ini. Ada pula ada seorang penganalisa ekonomi Anwar Ibrahim, nama dia siapa ni? Nazir Ramdan ke apa benda nama dia? Rafizi punya orang. Rafizi ni tak berani berdebat dengan saya, dia hantar budak dia pula. Saya tak tahulah so dia kata apa ni Isyam Jalil tak boleh komen. Ahli politik, dia kata saya ahli politik, tak boleh komen pasal monetary policy, cuma komen pasal fiscal policy. Saya tak tahu budak ni dia belajar ekonomi kat mana. Fiscal policy dengan monetary policy itu adalah dasar kewangan awam yang melibatkan kepentingan awam. Bila dasar kepentingan awam, maka rakyat berhak untuk bertanya siapa yang wakil kepada kepentingan rakyat ni, ahli politik lah. Kalau kita tak tanya, kita tak boleh sembang imbang. Dulu OPR, siapa yang komen pasal OPR? Sampai kerajaan tak berani nak naik, saya yang komen dulu pasal OPR. Kalau saya tak komen, habislah OPR menaik macam itu. So sebab itu, bila nak berhujah itu, kita kena bagi hujah-hujah yang inilah, hujah-hujah yang betul lah. Jangan bagi hujah-hujah yang kata oh inilah macam itulah dan sebagainya, yang tak masuk akal, itu yang rakyat tak mau dengar lah. Okey, itu sajalah saya nak ni. Patutnya lagi 5 minit dia berhenti. Apa lagi isu-isu lain? Semalam ada glitch ke? Kita nak isu pasal ni yang hot lah ni, hari semalam atau kemarin. Berkenaan dengan, kita tahu ada satu company ni, dia salah satu daripada 3 company yang shortlisted untuk program Integrated Immigration System, IINS, National Integrated Immigration System, NIIS, yang bernilai lebih kurang 1 bilion. So ada 3 company shortlisted, tiba-tiba ada salah seorang bekas setiausaha politik atau saya tak pasti, bernama Farhash. Dia berjaya beli dan jadi substantial shareholder dalam company ni. Itu saya dah dengar juga. Masyur. Ini berkenaan ni yang saya ada komen juga berkenaan dengan satu kawan pada Perdana Menteri Anwar Ibrahim so dia, saya boleh panggil kroni Anwar lah, sebab kroni ni secara definisi kroni ni apa? Adalah kawan rapat, kawan baik yang ada macam mana lah Setiausaha politik. So Farhaj ni dia dulu setiausaha politik. Sekarang dia masih setiausaha politik ke bukan? Saya tak tahu lah. Tapi dia adalah ketua PKR Perak Farhaj. So dia ni kawan kepada Anwar Ibrahim. Dia ni yang menjerit apa dulu? Menjerit semburit ke apa dia dulu? Saya tak tahu dia perli siapa tu. Ada lah. Asmin. Okey, saya tak tahulah tapi saya pernah dengar cerita tu lah. So Farhaj, tiba-tiba keluar 2 hari lepas langsung khabar. Dia kata new substantial shareholder emerged in Hi-Tech Padu. So sebab itu saya tengok ini bukan fake news tuan-tuan sebab ada orang hantar saya ni. Ini adalah apa ni orang kata notice of interest So dia kena buat disclosure kalau beli saham banyak. So daripada disclosure yang diumumkan oleh kepada bursa apparently Farhaj ni melalui satu company nama dia Rosetta Partners telah membeli saham Hi-Tech Padu. Saham itu berjumlah 16.1 juta saham. Dan saya cek nilaian saham ini, saya tengok tadi berapa, RM2.60, tapi masa dia beli saya ingat dalam RM2.40 lebih sen macam itulah. So tengok masa ni saham ni bawah, lepas tu dia beli mungkin naik sikit apa benda semua. So kalau kita anggarkan masa price dia beli tu RM2.50, dia beli 16 juta saham. So jumlah harga saham yang dia beli tu melalui Rosetta ni adalah 40 juta. 39, ada orang kata 39.1 juta. So 40
40 juta ringgit telah digunakan untuk beli saham ini. Dan dilaporkan juga daripada akhbar bahawa syarikat yang dia beli saham ini, Hitech Padu ini, adalah salah satu daripada 3 syarikat yang telah disenarai pendek tuan-tuan untuk projek satu kontrak dengan immigration. Dan kontrak ini bernilai 1 bilion, 900 juta ke 1 bilion macam itulah. 1 bilion. So kontrak ini dengan immigration. Immigration ni menteri dia adalah Saifuddin Nasution. So itu hari saya tak tahu baru-baru ini minggu lepas ke bila Saifuddin Nasution ada buat kenyataan. Dia kata apparently sistem IT immigration ni dah obsolete ke macam itulah. Dah lama ke macam mana. So perlu di update. Saifuddin cakap macam tu. So bila-bila rupa-rupanya perlu diupdate, tiba-tiba keluar pula projek immigration nak update sistem IT ni 1 bilion. Susun lah. Saya tak tahulah dia susun ke apa. Saya nak cakap fakta je, kesimpulannya netizen boleh buatlah dia punya kesimpulan. So Saifuddin kata perlu ada IT yang projek 1 bilion. Lepas tu dia shortlist pula 3 syarikat. Dan salah satu daripada 3 syarikat ni adalah Hitech Padu. Tiba-tiba pula syarikat Hitech Padu ni declare pada bursa ni yang bahawa 16.1 juta saham ini yang bernilai 39 ke 40 juta ini telah dibeli oleh satu orang namanya Farhaj Wafal Salvador ini melalui syarikat Rosetta Partners. Dan Farhaj ini adalah kita tahu adalah kawan baik ke kroni ke Perdana Menteri. So itu adalah faktanya. So tuan-tuan boleh buat kesimpulan lah macam mana. Yang saya nak tanya adalah begini. Nombor satu, pakar-pakar undang-undang security ni kena tanya adakah ini melanggar undang-undang security ni. Adakah elemen insider trading ke apa. Dia dapat maklumat dalaman ke apa, lepas itu dia pergi beli saham yang mungkin kalau macam-macam mana ke tiba-tiba company Hitech Padu ni dapat sebab saya tengok macam ni kalau projek tu atau kontrak tu bernilai 1 bilion, katakanlah dulu saya buat finance dulu katakanlah keuntungan dia 300 juta daripada 1 bilion. So 300 juta. Hitech Padu punya jumlah saham ada 100 unit saham, 100 juta 300 juta ringgit bagi 100 juta maksudnya 1 unit saham dapat keuntungan income RM3. Kalau Farhaj ni beli 1 unit saham tu RM2.50 campur RM3. So bila company ni dapat, katakanlah company ni dapat, saham ini akan melonjak daripada RM2.50 jadi RM5. So double. So tiba-tiba dia dulu beli 40 juta, dalam sekelip mata je nanti boleh dapat 80 juta. 40 juta macam itu saja tuan-tuan So macam mana ceritanya ni saya pun ini. So Anwar Ibrahim dulu dia melaung-laung kronisma. Reformasi. So saya nak tanya Anwar, awak dah pergi siasat Tun Daim, Tun Mahathir dan sebagainya. So ini macam mana cerita ni Anwar? Adakah ini kronisma seperti yang awak cakap tu, ataupun saya nak dengar jawapan awak lah. Adakah awak cakap, oh ini bukan, itu urusan bisnes lah, apa benda, dia tak kenal, dia tak peduli ke apa, saya tak tahu. So Anwar dekat Jerman, awak kena jawab ini. Macam mana awak punya close associate ini boleh beli 40 juta, 16.1 juta saham satu syarikat yang telah disenarai pendek, yang menteri awak KDN kata perlu buat satu IT punya sistem bernilai 1 bilion ini. So ini yang kita nak tanya. So sama ada dia dapat ke tidak, kita tengoklah nanti. Kalau dia dapat, tengoklah macam mana. So tapi kalau benda ini ada melanggar undang-undang security, pihak yang wajib tu kena sesat. Daripada segi kepentingan awam, saya tengok adakah macam mana cerita ni, definisi dia macam mana ni. So apa benda ini. So sebab itu saya nak tanya. Dan satu lagi saya nak tanya, Farhaj ni dulu dia sentiasa politik, tapi siapa-siapa netizen yang tahu ni, saya nak tanya, Farhaj ini sekarang ni kerja dengan kerajaan ke tidak? Adakah dia masih ada lantikan dalam kerajaan, jawatan dalam kerajaan ke tidak? Kalau dia ada jawatan dalam kerajaan, sebab ada sebagai penjawat awam ke, setiausaha politik ke, ataupun jawatan rasmi kerajaan, maka macam mana cerita ni? Sebab dulu kes Wan Saiful kan, Wan Saiful dia pengurusi PTPTN,
Lepas tu tiba-tiba dia dapat commission ke apa saya tak tahu lah. Yang apa benda 5 juta tu. 5 juta. Detail 6 juta. 6 juta. Tiba-tiba dia di charge salah guna kuasa meminta apa ni commission ke apa apa oleh SPRM. So dalam kes macam ni kita tengok macam mana. Kalau Hi-Tech Padu ni dapat kontrak ini, adakah ada elemen-elemen salah guna kuasa ke, konflik of interest ke, macam mana saya tak tahulah. Pihak berkuasa kena siasat lah ya. Terutama kalau dia ni ada jawatan kerajaan. Sebenarnya kalau dia tak ada jawatan kerajaan pun, by association itu sama ada by etik ataupun by moral ataupun by legal kita kena tengok boleh ke buat macam ini ya. Itu yang saya nak tahu tu. Dan mereka kena tanyalah, Anwar kena jawab lah. Anwar ada berapa minggu dah ni pergi overseas ni tak balik-balik? Malam ni sampai. Sampai dah? Malam Malam ni ni sampai. Okey, Perdana Menteri Anwar, kalau malam ni awak sampai, awak kena jawab. Itu hari masih orang cerita pasal SST 8% awak tak ada kalau negeri. Dalam negeri Lepas tu cerita harga barang pun awak tak jawab. Awak pergi Australia, awak pergi ni, kata 60 bilion pelabur dan sebagainya. So kali ni awak balik, nombor satu awak kena jawab pasal isu SST dan kenaikan harga barang, cukai-cukai ni semua. Sebab nak mengharapkan Rafizi jawab, dia tak boleh. Jawapan-jawapan Rafizi ni dia kata by right kalau harga ayam mahal, Rafizi cakap jangan makan ayam. Itu jawapan tak boleh lah jawab macam itu. Formula orang tak nak dengar Rafizi cakap dah sekarang. So Anwar awak sendiri kena jawab. Balik ni kena jawab pasal isu SST 8% itu. Dan awak juga kena jawab isu close associate awak ni. Macam mana cerita dia ni, adakah kontrak ini akan pergi ke macam mana ke, dan adakah konflik interest dan sebagainya. Dan awak sebagai menteri yang bertanggungjawab ke atas KWSP, berdasarkan akta KWSP, awak kena tanya sama ada EPF menjual aset. Now, dulu saya cakap jangan guna Reserve Bank Negara. Dan nampaknya dia tak pakai Reserve Bank Negara ke apa, saya tak tahu. Sebab Reserve Bank Negara menurun. Reserve negara dah turun. So menurun. Sama ada dia pakai ke tak pakai, berapa bilion dia pakai. Cuma kalau dia pakai lebih, reserve ni senang kita nak track. Kita boleh nampak kat Bank Negara. Tapi kalau melalui GLC ni, itu hari kan kerajaan Menteri Kewangan kedua dah bagi tahu untuk koordinate dengan GLC dengan GLC, syarikat kerajaan dengan syarikat pelaburan kerajaan ini supaya membantu ringgit ini. Dan GLC ni kita tak boleh tahu macam mana dia buat rebalancing ke apa ni. So mungkinlah kebarangkalian kalau kerajaan nak sorok pembelian ringgit melalui penjualan aset luar negeri, kalau buat melalui GLC dia boleh sorok, kita tak nampak. Kalau melalui Reserve negara, senang aja kita nak track. So saya tak tahu, barangkali ada yang memikir, tak boleh ni. Nanti kan kalau pakai Reserve, nanti orang bising, Syam Jalil akan bising ke apa benda, saya tak tahu. Pakai GLC, orang tanya pada CEO KWSP, dia kata dia tak boleh reveal. Tapi melalui akta KWSP, maka menteri boleh tanya kepada KWSP sama ada perkara ini benar atau tidak. Jika benar, saya nak tahu berapa puluh bilion yang awak pakai untuk jual financial asset ini. Dan kalau awak pakai ini, ringgit ini dah kukuh sikit 4.6 lebih, tiba-tiba sekarang ini dah lemah balik jadi 4.70. So maksudnya apa? Maksudnya sekiranya awak pakai duit KWSP ni untuk mengukuhkan ringgit, tiba-tiba ringgit dah lemah balik dan geruap. Tahan seminggu. Tahan seminggu je. Exactly macam apa yang saya kata dululah. Artificial. So bila awak buat artificial macam ini, superficial macam ini, awak pakai macam saya cakap, awak jual nasi lemak. Nasi lemak awak tak laku, tak sedap. Awak pakai duit tabung sendiri, pergi beli nasi lemak awak sendiri. Habisnya tabung awak habis, nasi lemak awak busuk, tak ada orang nak beli. Dua-dua awak kalah. Itulah dia ceritanya sekarang ini. Tak ada orang nak beli ringgit, lepas tu awak pakai Reserve, suruh GLC beli ke dan sebagainya. Barangkali ini yang berlaku. Sebab itu Anwar Ibrahim, awak kena jawab. Jangan suruh awak punya setiausaha politik ke cakap nafi ya. Saya nak dengar CEO KWSP atau pengerusi KWSP atau Menteri Kewangan sendiri yang cakap sama ada perkara ini betul atau tidak.
Dan kalau dia nafi, kalau dia tak betul, ini nanti tak apalah, kita sesatkan lagi tuan-tuan, sebab itu adalah dana pelaburan kita semua, tuan-tuan. Okey, lagi. Okey, lepas tu baru-baru ni saya tengok Tuan Syam ada post macam konten-konten tiba-tiba hilang Ni ada berkaitan dengan Menteri Komunikasi ke tidak ni? Okey, satu lagi tadi ada orang bagi tahu saya ada beberapa yang keluar berita berkenaan dengan Farhaj ni. Dekat Nasti tiba-tiba dah tak ada. Kan pasal high-tech padu Farhaj ni tiba-tiba diturunkan. So saya nak tahu siapa yang turunkan ni. So Fahmi Fadzil, awak boleh jawab tak? Adakah siapa-siapa kerajaan yang arahkan untuk editor surat khabar ni yang menurunkan ke? Magic tiba-tiba hilang so kalau dia turunkan janganlah cepat koyak macam itu. Tak best lah. Tak best lah So dah lah TikTok 4,000 konten apa ni. Dan Fahmi Fadzil, ni satu lagi Fahmi. Dia itu hari saya dengar ucapan dia. Fahmi dia cakap apa? Dia kata dia kata apa tu? Dia tak apa Din. Fahmi Fadzil dia cakap apa? Dia cakap, dia bagi ucapan. Saya dengar. Dia kata, kalau pembangkang main persepsi, tak apa, kita pun akan main persepsi juga. Ini tak boleh Fahmi. Awak dah jadi kerajaan. Dulu kalau pembangkang, mana main persepsi, awak dah puas main persepsi. Tapi bila sebagai kerajaan, saya pun dulu pernah jadi dalam kerajaan saya di pejabat Perdana Menteri. Awak tak boleh main persepsi, awak kena bagi fakta. Sebagai kerajaan, gaji awak dibayar oleh rakyat. So rakyat expect awak bukan untuk main persepsi. Rakyat expect awak untuk bagi tahu fakta. So sebab itu awak tak boleh dah koyak-koyak sikit turunkan konten-konten ini. Dan Fahmi tu hari dia kata apa? Dia kata bukan salah ni kerajaan sebab kerajaan cuma mohon, tapi platform-platform sendiri ini yang menurunkan, membuat keputusan untuk turunkan. Ini saya tak setuju lah. Awak nak blame platform-platform ini pula, padahal awak yang minta. So bila awak minta, platform-platform ini, biasalah kalau kerajaan yang minta, dia bukan kerajaan, dia bukan macam kita-kita. Kalau kita minta, kita tak ada kuasa banyak sangat untuk mempengaruhi platform-platform ini untuk turunkan. Bolehlah kita minta, tapi kalau kerajaan minta, mereka mempunyai kuasa pengaruh yang besar supaya platform-platform ini turunkan. So sebab itu adalah satu playing field yang tidak adil. So sebab itu saya kata mereka ini hati tisu dan cepat koyak khabar. Bila dulu masa dia jadi kebebasan bersuara dan sebagainya, bila dia jadi pembangkang, dia guling-guling atas jalan. Tapi sekarang bila jadi kerajaan, orang tegur sikit dia tak boleh. Tapi gaji awak nak berpuluh-puluh ribu dibayar oleh rakyat. Tapi bila rakyat tegur sikit, ini yang menjadi masalah dengan kerajaan. Okey, lagi. Tuan, ya. Kita nak pandangan tuan berkenaan hutang negara. Sebab baru-baru ni, kalau silap saya, pemimpin PN ada bangkitkan dalam parlimen berkenaan hutang negara. Sebab dia pun nak tahu. Saya dipahamkan bahawa MOF memaklumkan bahawa komposisi hutang negara terdiri daripada hutang dalam adalah berjumlah 1.17 trilion. Atau 64.3% daripada KDNT. Okey, apa komen Tuan Syam berkenaan tentang hutang negara ni? Okey, lampu dah tutup. Okey, tak apa, kita teruskan lagi sikit. Secara ringkas saya nak sebut pasal hutang ni. So Anwar cakap macam ni. Anwar kata pasal hutang ni dia apa orang kata menyalahkan kerajaan lepas. Tapi saya nak cakap pada Anwar Menteri Kewangan, masa kerajaan lepas, masa kerajaan kita Barisan Nasional Masa Siaran Kerajaan, kita tinggalkan hutang 86 bilion aja. So lepas itu hutang sekarang bertambah-tambah. So kenapa hutang bertambah? Sebab kerajaan tiap-tiap tahun pinjam duit banyak. Masa zaman kita pinjam duit dalam 30-40 bilion, 50 bilion lah paling ini. Sekarang ni kerajaan Anwar Ibrahim pinjam duit antara paling tinggi atau yang paling tinggi dalam sejarah saya rasa. Antara atau yang paling tinggi. Tahun ini atau tahun lepas dia pinjam net dalam 100 bilion. So jumlah pinjaman kerajaan daripada KWSP, dia pinjam ke KWSP dan sebagainya 190 bilion lebih kurang macam tu. Dan jumlah yang dibayar balik lebih kurang 90 bilion. So jumlah yang dipinjam tolak jumlah yang dibayar balik adalah 100 bilion. So bila awak pinjam 100 bilion sebab awak belanja besar, itu hari dia umum bajet tahun 2024 berapa?
paling besar dalam sejarah, 390 bilion. Zaman kita dulu kita belanja 200. Alamak, apa pasal ni? Refresh. Kejap. Okay, kejap. Alright. Zaman kita dulu, kita cuma pinjam banyak itu, lepas tu kita belanja 200 lebih bilion. Lepas tu PH masa Lim Guan Eng naikkan sampai dekat 300 bilion atau lebih daripada 300 bilion. Sekarang ni Anwar Ibrahim belanja 390 bilion. Dia kata kita tak ada duit, hutang bertambah. Tapi kalau awak tak ada duit, hutang awak bertambah, biasanya patutnya awak, dia suruh rakyat berjimat, tapi dia berjimat tak? Dia tak berjimat, dia tambah lagi hutang dan dia tambah lagi ini, dia belanja paling besar. Ini yang banyak sangat ni kontrak, tiba-tiba ada kontrak untuk IT sistem immigration yang apa ni, 3 syarikat ni tiba-tiba 1 bilion, Pulau Pinang punya airport dapat 1 bilion. Awak kita kata tak ada duit, tapi awak naikkan cukai-cukai ni, suruh rakyat semua bayar cukai-cukai ni. Awak tak nak buat GST sebab kroni-kroni semua tak nak bayar GST, nak lari daripada subsidi. Awak tarik subsidi, awak bebankan dengan rakyat, dengan peniaga-peniaga kecil ni semua dengan cukai apa logistik, cukai apa dia semua ni. Lepas tu awak berbelanja paling besar, lepas tu awak tambah lagi hutang 100 bilion setahun. So dia tak boleh salahkan kerajaan lepas sebab dia yang menambah perbelanjaan dan pada masa yang sama menambah hutang sebanyak 100 bilion ini, Anwar Ibrahim. So macam mana pengurusan ini? So kalau kita tak ada duit, kita kurangkan belanja, kita lebih belanja. So kurangkan belanja. Sekarang ini awak nak belanja lebih sebab awak nak buat projek-projek, kontrak-kontrak ini sebenarnya. Lepas tu awak cukai anak awak ni. Kan? Awak potong belanja makan dia, awak potong belanja sekolah dia. Kan? Lepas tu anak awak yang bekerja katakan, lepas tu awak minta lagi duit daripada dia banyak sebab awak nak spend. IJN tadi. So ini yang saya cakap, Anwar Ibrahim, awak tak boleh buat macam ini, tambah hutang 100 bilion, lepas tu awak blame, awak kata kita ini legasi kerajaan macam mana ini dan sebagainya. So padahal tahap hutang kita dah sampai 64% daripada kita punya KDNK. 64% ini daripada KDNK tau. Sebenarnya kalau nak kira macam itu adalah satu bukan gambaran yang sebenar tau. KDNK ni macam pendapatan satu kampung tau. Tapi perbelanjaan hutang ni macam pendapatan awak sendiri. So kalau kita nak tengok peratusan yang betul-betul, awak tengok macam ini. Dia hutang 100 bilion, cukai awak rasa 1 tahun berapa kita dapat pendapatan kerajaan? 200 bilion lebih aja. Daripada pendapatan cukai kita dapat 200 bilion, tapi kita hutang 100 bilion. So maksudnya awak gaji 2,000 tapi awak belanja bulan-bulan 3,000. 1,000 tu awak minta kredit kad. Nampak? Itu menjadi masalah. So kalau nak kira macam itu, ini yang menjadi dia punya defisit tu. Defisit dia 5%, dia kata 5% daripada GDP. Tapi kalau nak kira hutang berbanding dengan pendapatan kita, hutang 100 bilion tapi pendapatan daripada cukai dan sebagainya adalah 200 bilion. So 50% daripada perbelanjaan yang daripada pendapatan kita berhutang. So awak gaji 2,000, awak belanja 3,000. So sebab itu pengurusan ekonomi Anwar Ibrahim ni saya rasa siapa yang kata dia Menteri Kewangan terbaik itu saya tak tahulah macam mana. Tapi bila kita tanya dia kata ini terbeban daripada dulu. Saya tak boleh kurangkan harga minyak sebab kajian dulu. Yang awak belanja 390 bilion tu, macam mana awak belanja 390 bilion tapi cukai-cukai awak naikkan ada beban. Ini peniaga-peniaga pasar malam ni. Dia tak bagi naikkan harga, tapi cukai dia naikkan. Cukai daripada cukai logistik dan sebagainya. Ini yang pada saya tak inilah. Okey tuan-tuan, mungkin soalan last kot. Dah pukul 11 lebih. Ada lagi 2,000, 3,000. Pasal beras ni. Beras. Lepas tu ada pula kata beras tempatan tu masalah terpencil aja, betul ke? Inilah. Ini satu lagi saya punya bekas presiden yang cakap ni katanya. Ini saya Midi ni kan saya sebut nama dia kan dia tergoyak gambar lagi lah kan. Dia blok saya lagi. Lepas tu dia suruh dia punya konco-konco dia serang saya lagi kan. Dia dah tak boleh pecat saya dah sebab saya dah dipecat kan. Pecat lagi. So Timbalan Perdana Menteri pecat lagi ya. So Timbalan Perdana Menteri Zaid Hamidi dia cakap, orang tanya dia soal beras tempatan, dia kata itu masalah terpencil, betul?
Itu yang dia cakap Betul itu dia cakap. Saya nak cakap macam ni, terpencil apa? Cuba awak pergi supermarket. Bila last kali Mana-mana? Zahid Hamidi, Datuk Zahid bila last kali awak pergi beli beras sendiri ada ke senang ke awak dapat purple. yang beras yang warna purple tu? Sebab itu orang komplain kalau beras ni ada, orang tak apa orang kata pergi bising tak semena-mena Rakyat ini bukannya hari-hari nak komen pasal kerajaan, betul tak? Kita pun ada kerja lain, tapi the fact that bila dia pergi cari beras tu tak ada, barulah dia cakap. Ini bukannya geng-geng pembangkang ke apa benda yang cakap. Ini rakyat biasa yang cakap. Bila rakyat biasa cakap, dia pergi kebanyakan tempat, nak dapat purple tu susah. Yang dia dapat beras import aja. Bila awak cakap masalah terpencil kat mana? Saya ingat tempat terpencil yang tak ada beras ni lah. Yang apa ni, memang beras tu yang terpencil lah tu. So macam isu apa bak kutih tadi lah kot. Bak kutih terpencil. Bak kutih halal tu terpencil. Yang tak halal tu bukan terpencil. Ini so sebab itu saya kata ini perkara ini kita tak boleh dismiss macam itu aja. Bila rakyat kata susah nak dapat beras yang itu, ini bukan masalah terpencil. Jangan bagi jawapan pada rakyat macam Rafizi bagi tahu, kalau harga mahal jangan beli ke apa, jangan beli ayam, jangan makan luar lah apa dan sebagainya. Sebab dia punya sabu trooper dia cakap kalau peniaga ini letak harga mahal jangan beli. Dia cakap macam tu. Senang je dia cakap macam tu. Awak kena naikkan cukai. Peniaga ni dia berniaga. Kalau peniaga ni tak ada orang beli dia punya makanan, macam mana duit tu nak berpusing? Habis peniaga pun tak ada duit. Bila peniaga tak ada duit, dia terpaksa buang orang. So takkan dia orang ni tak faham ekonomi macam itu. So sekarang ni orang tak ada duit, awak impose macam-macam cukai, macam-macam itu, harga barang jadi naik, kos jadi naik. Lepas tu awak nak salahkan peniaga. Itu tak betul. Lepas tu awak cakap pada orang jangan beli daripada peniaga ini. Ini pada saya satu pemikiran yang tak betul lah. Dah 3,000 dah naik, 3,000 lebih. Nak ujung-ujung ni lagi tuan-tuan. Last. Okay, last. Soalan terakhir. Okay. Penggunaan perebutan pasal isu bako sampah ni lah. Bako sampah. Okay. Baru-baru ni saya difahamkan PKR telah menerima bekas mantan-mantan adun daripada satu. Okay. Kemudian isu ini telah menyebabkan ahli parlimen Pasir Gudang ni Pasir Karim jadi marah. Okay. Dia kata PKR bukan parti bako sampah. Okay. Kemudian disahut pula dibalas pula oleh Fuad Zakasi. Okay. Dia kata PKR ni jangan cakap besar lah dengan menyatakan PKR bukan parti tong sampah. So apa pandangan Tuan Syah dalam isu ni? Okay, saya dengar juga Puan cakap macam tu. Puan cakap dulu kan orang ni pun buat ambil orang lain ni pun bako sampah, kenapa sekarang tak bako sampah, macam tu lah. Saya nak jawab dalam Puan ni sebab saya kenal Puan Zakashi ni. Nombor satu, dia jenis macam itu. Dia bila orang cakap dia cakap orang tu pun buat. Dia jenis macam tu. Contoh macam dulu bila orang cakap dia baru ada AP kan. Dia cakap awak baru apa satu. Dia cakap macam itu kan. So dia jenis jawapan dia macam itu. Dia kata kalau orang ni buat orang tuduh dia kata kau pun buat. Macam itulah dia punya cara. So saya nak cakap Puan Zakashi, awak ada PhD Puan macam mana jawapan awak macam itu? Kalau macam itu, kalau orang pergi rogol orang awak rogol orang, polis tangkap awak. So takkanlah polis suruh awak pertahankan diri, tanya awak kenapa awak rogol orang. Awak pun rogol orang kata. Jawapan itu tak melambangkan ini. Kalau awak bunuh orang orang tanya kenapa awak bunuh orang, awak pun bunuh orang. Itu tak boleh jawapan itu. Awak kena bagi tahu jawapan yang betul lah. Kalau katakan Hasan Karim cakap bako sampah, awak justifikasi lah kenapa awak ambil orang-orang ini. Janganlah tanya Hasan Karim dulu pun awak jadi bako sampah, so sekarang maksudnya awak nak jadi bako sampah balik. Dia justifikasi itu bukanlah satu justifikasi yang baik. Saya tengok Puan ni, dia masalah dia macam ni. Dia ada agenda. Saya dah cakap dah lama benda ni. Dia kawan baik pada Saifuddin. Awak jangan petik nama Saifuddin, nanti dia koyak. Sebab dia kawan baik pada Saifuddin Nasution. So siapa-siapa yang Saifuddin Nasution ni, musuh Saifuddin Nasution yang tak suka ke apa, nanti Puan ni saya cakap dulu. Dia ni digunakan sebagai alat. Pandangan saya, dia gunakan sebagai alat. So sebab tu dulu saya cakap ada setengah-setengah pemimpin UMNO ni digunakan sebagai alat dan jadi balaci dan barua kepada pemimpin-pemimpin ni, DAP dan PKR. Macam Puan ni
Mungkin Saifuddin dia tak suka orang itu. Dulu Saifuddin tak suka Rafizi. Dia pergi bantai Rafizi. Lalu ada pergaduhan antara Anthony Loke dengan siapa, Tony Pua ke apa, dia ada geng-geng dalam ni. So dia pergi backing dia pergi pula jadi backing Anthony Loke, pergi pula bantam ini. So dijadikan sebagai alat. Itulah sejak bila saya nak tanya pemimpin-pemimpin UMNO ni jadi balaci atau jadi alat DAP dengan PH ni. So sebab itu Puan ni dah orang PKR tak nak jawab. Orang UMNO pula pergi jawab. Orang tanya PKR jadi bakul sampah. Sepatutnya orang PKR sendirilah pergi tanya Hassan Karim, betul tak? Kan? Hassan Karim cakap PKR ni bukan jadi bakul sampah. So patutnya orang PKR lah jawab. Apa hal pula orang UMNO pula nak jawab, betul tak? So sebab itu saya kata Puan Zakasi jangan jadi alat untuk digunakan oleh orang ini. So kita ni bukan kita lah, pemimpin-pemimpin UMNO ni ganti-gantikanlah jadi alat. Saya tengok mereka sekarang orang dah panggil mereka ni penjilat dengan baruah DAP. Lepas tu sekarang saya tengok ada beberapa pemimpin ni dia dah terkesan kot. Sebab itu bila dia buat live pun tak ada orang nak tengok. Jaloman Adam, Puan Zakasi sebab dia dah ada gap antara mereka dengan akaun umbi UMNO. Akaun umbi UMNO tak sokong ini, awak akaun umbi UMNO kan, betul? Awak sokong kerjasama dengan DAP ni? Tak. Awak sokong apa yang Puan Zakasi cakap? Tak sokong. So dia dah tahu itu. Sebab itu sekarang dia tengah main wayang. Tiba-tiba sekali-sekala dia nak bantai DAP pula. So sebab nak cover apa yang dia duk jilat DAP ni, pada sekali-sekala dia kenalah bantai. Tapi orang DAP pun dia pilih-pilih. Saya tak pernah tengok dia bantai Anthony Loke. Ada dia bantai Anthony Loke? Tak ada So dia pilih-pilih dekat situ nak cover. Saya nak cakap macam ni, kalau awak betul tak suka DAP, nak balun DAP, awak pergilah buat macam saya cakap tu, referendum tanya kaum B dan tinggalkan kerjasama dengan PH dengan DAP ni. Dulu saya ingat lepas tu dia cakap dulu PAS pun pernah bekerjasama dengan DAP, Bersatu pun pernah bekerjasama DAP, betul. Tapi saya tanya awak, prestasi PAS paling buruk sekali dalam sejarah masa zaman bila? Awak orang UMNO dan awak pun berpengalaman dalam politik. PAS prestasi dia paling teruk dalam sejarah masa dia berkawan dengan siapa? Masa dia berkawan dengan DAP. Takkan itu pun orang UMNO tak belajar-belajar. So sekarang kita dah tahu semua parti yang pernah, parti-parti Melayu yang bekerjasama dengan DAP ni semua teruk, semua akan tinggalkan balik, tinggalkan DAP. Dah kita pula tinggalkan perjuangan asal UMNO itu untuk pergi kahwin dengan DAP ni. Sebab itu saya nak cakap dewan-dewan ni kan, saya ingat dewan ni nak suruh kita tinggalkan perjuangan asal untuk pergi kahwin dengan DAP ni. Ini penyondol politik saya rasa ni. Ni penyondol politik. Kalau penyondol ni awak blurkan muka dia, betul tak? Awak blurkan, saya ingat geng-geng ni kita kena blurkan lah muka dia. Kita dulu dah elok-elok bawa perjuangan orang-orang Melayu dan Islam. Sekarang ni adakah UMNO di bawah Zahid Hamidi ni bawa perjuangan Melayu dan Islam lagi? Tak ada. Dia nak cium mulut dengan DAP, dengan PH. So apabila itu berlaku, orang Melayu tak percaya pada mereka. So ini yang berlaku sekarang ini. Tapi untuk cover dia punya kelemahan-kelemahan itu, kadang-kadang dia attack tapi dia pilih-pilih juga ini. So sebab itu saya kata selagi UMNO ni bekerjasama macam itu dengan DAP, maka prestasi UMNO ni bawah Zahid Hamidi ni susahlah pada saya. Diorang gembar-gemburkan PRK 6 negeri ni, UMNO nak bertanding semua. UMNO bertanding semua. Yelah, Zahid Hamidi belum apa-apa lagi dah buka war room. Nak buka war room. So saya tak tahu Zahid Hamidi dah bincang ke dengan Anwar Ibrahim, dengan orang yang lompat parti tu apa tiba-tiba je dia nak bertanding semua. Siapa yang bercita-cita nak bertanding ni? So Zahid Hamidi bagi tahu saya 6 orang ni awak nak letak siapa? Nak letak siapa? Jeli siapa nak pergi? UMNO? Saya tak pasti siapa nak bertanding? Lom Adam, Ashraf Wajdi, Zamri nak bertanding. Zamri Kadir. Siapa yang itu lagi yang kalah-kalah ni? Siapa? Tengku Zabrul. Zabrul mungkinlah lobby nak bertanding kot sebab dia punya senator nak habis. Nak tinggal berapa lama. So Zabrul mungkinlah dia tak tahulah, mungkin dia tengah lobby nak bertanding. Ashraf Wajdi pun dah habis senator. So Ashraf Wajdi pun
Ni cuma saya nak cakap pada Wajdi, awak bertanding 4 kali kalah. So kali ni kalau awak bertanding 3 kali kalah, kali ni kalau bertanding lagi kalah lagi, macam mana nak suruh dia berpolitik lagi ke tidak? So Wajdi so sebab itu saya kata siapa lagi yang tak ada kursi ni, yang nak cari kursi dalam UMNO, Zafri Kadir, Ashraf Wajdi, Lokman Adam nak bertanding, ada 6 kursi lagi. Siapa? Tengku Zaprul, tak tahulah ikut yang ni. So sebab tu saya ingat mereka ini tengah dua bodek-bodek zahid lah kot untuk mendapat tempat di 6 kursi parlimen. So tak apa, kita tengok macam mana nanti. Kalau tanya saya punya komen, saya tengok macam ini. Itu hari pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin dah pergi pada ROS. Dan ROS saya nampak lah dia mungkin benda ni akan mengambil masa yang panjang. So kalau ROS ni profesional, dia akan terus lulus. Sebab dulu UMNO pun boleh lulus peruntukan yang sama. Takkan ini dia akan lambat-lambatkan. Tapi katakanlah ROS ni ada entahlah apa-apa isu, so dia lambat-lambatkan 6 bulan ke setahun macam mana untuk luluskan perlembagaan itu. 6 bulan lagi baru dapat kelulusan. Lepas itu mereka terpaksa sebelum pergi parlimen, dia kena bawa pergi mahkamah dulu. So mahkamah makan masa lagi, mungkin setahun lebih lagi, mungkin setahun baru dapat kelulusan mahkamah. Lepas tu baru bawa pergi ke Dewan Rakyat untuk speaker luluskan untuk mengosongkan kursi. So perjalanan ni panjang, tapi tak sepatutnya begitu. Patutnya kalau mereka betul-betul profesional, ROS boleh luluskan, lepas tu tak perlu pergi mahkamah. Dan sebab peruntukan itu sama saja dengan peruntukan dalam perlembagaan UMNO, dan mengikut Akta Lompat Parti, kalau perlembagaan parti cakap macam itu, mereka kena kosongkan kursi apabila mereka bukan lagi ahli parti, maka kita perlu buat PRK. Tapi saya rasa kajian PHBN ini, dia takut nak buat PRK sebab kemungkinannya kalau buat PRK 6 kawasan ni menang kalah. Semua melingkup. So dia tak nak, Anwar Ibrahim tak nak kalah. So tak nak kalah, dia akan cuba delay lah. So bila dia delay, sampailah satu masa yang mana trigger tak boleh bertanding dah. 3 tahun. So sekarang dah 1 tahun setengah. So kalau dia berjaya delay lagi 1 tahun setengah, maksudnya tidak perlu ada PRK macam Greek dululah. So itu yang mungkin mereka nak buat lah, tapi tak sepatutnya jadi macam itu. So di pihak Perikatan Nasional, so saya sarankan supaya mereka push benda ni betul-betul supaya awak dapatkan balik pergilah PRK semula untuk inilah, siapa yang menang itu kita serah semula kepada rakyat. Okey, dengan itu tuan-tuan, okey, ada lagi daripada daripada soalan daripada netizen. Makin malam makin ramai orang tengok ni. 3,000 lebih. Apa lagi ni? Sembang lagi. Okey. Kerajaan gagal dia cakap. Okey. Lagi apa lagi ni? Moreh, Saudagar Ahmad. Lepas tu saya nak ucap terima kasih sebelum saya tamatkan ini, saya juga nak ucapkan terima kasih kepada banyak pemain media sosial, TikTokers dan TikTokers daripada rakyat lah. Sebab kajian sekarang dia orang kata, saya dapat satu komen itu 80% daripada komen-komen di TikTok sekarang ni tak bersetuju dengan kerajaan. So kalau 80% dah tak setuju dengan kerajaan, maksudnya ada satu komen saya tengok, maksudnya ada something wrong lah tu. Dan banyak pejuang-pejuang di media sosial ni yang ialah membawa isu dan mereka telah jemput saya untuk masuk live sama-sama itu hari siapa ni Salim Iskandar. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah nanti saya akan masuk live. Dan Papa Gomo dari Petu dan Ratu Naga dan banyak repost dan bukan saja daripada Perikatan Nasional punya side, Cikgu Bat dan sebagainya. Yalah, dulu kita bersaing sebab yalah kita berlawan, tapi sekarang ni saya ahli politik bebas dan awak daripada Perikatan Nasional. Tak apalah, kita sama-sama kita semak imbang kerajaan ini. Dan sebagai penyemak imbang kerajaan ini bukannya mudah sebab banyak cabaran-cabarannya. Saya tahu mereka ini termasuk saya sendiri ditekan oleh kerajaan. Ada yang kena naik turun mahkamah,
pergi naik turun Bukit Aman, kena panggil macam. Saya dah berapa tahun dah ini, saya ingat dah sejak 2018, dah 6 tahun dah saya naik turun naik turun Bukit Aman, kena panggil situ, kena panggil sini. Dan dulu diorang nak masukkan saya sebagai contempt of court. Ini bukan kali pertama dia nak cuba contemptkan saya. Dulu pertama kali, dulu saya tak salah saya amanah ke buat report polis pada saya untuk kenakan saya contempt dulu, dan kali ni pun dia nak kenakan saya dengan contempt of court lagi walaupun tak ada laporan polis. So ini adalah, yalah, kita kena istiqamah lah dalam perjuangan kita. Memang inilah asam garam dan sepak terjang politik. Dan pada saya, awak semua adalah frontliner. Ada ahli politik yang main safe, play safe lah. Tapi pada saya dalam politik ni kita tak boleh play safe. We have to take position. Kalau kita tak ambil position, maka rakyat tak tahu. So kadang-kadang untuk menegakkan sesuatu kebenaran itu, kita kena berani ambil satu position, dan kita kena istiqamah dalam perjuangan kita. Apabila kita tahu kita menegakkan kebenaran, so macam-macam cabaran lah yang kita perlu hadapi, tuan-tuan. Tapi tak apa, insyaAllah Allah SWT akan bantu kita lah. So terima kasih kepada TikTokers malam ni, walaupun dah pukul 11.30, 3,000 lebih orang menonton live. Dan terima kasih banyak saya dapat like saya dapat 377,000 like. Wow. Okey, 377,000 like. Terima kasih banyak yang bagi saya like, dan yang bagi saya bunga, yang bagi saya ini, dan insyaAllah lah kita yang bagi saya join my team, topi dan sebagainya. Dan kepada kawan-kawan kita yang ramai-ramai ada dekat sini, saya tak boleh tunjuk kat sini, itulah, nanti kita buat live lagi. Dan apa-apa boleh WhatsApp atau ni saya lah. Harap rakyat, harap terbaik. Walanon tak perlu menyalak. KWSP bersasar, live lagi terbaik. Terima kasih. Lagi apa lagi? 498. 498 itu ada orang jawab. Dia dah turun jadi 4.7. Tapi 4.7 tu pun teruk tu. Sebab itu hari dah mengukur 46 lebih jadi 4.7. Maksudnya dia nak jadi balik macam itu hari. Walaupun kalau ada pengukuhan RM1 berlaku, tapi RM1 masih teruk lagi. Ramadan Karim. Okay. Lepas tu apa lagi? MAHB. Okay. MAHB ni nanti saya akan ulaskan lagi pasal bosku. Itulah, saya nampak berkenaan dengan bosku Datuk Najib ni. Itulah, dia kawan saya. Saya telah banyak kali cakap, itu kita minta untuk tahanan di rumah pun kerajaan tak layan. Itu saya dah cakap, saya yang daripada awal minta untuk pengampunan tak dapat. Lepas tu tahanan di rumah pun tak dapat. Lepas tu so saya nak tanya Zahid Hamidi, apa jadi dengan tanda tangan yang dia nak ambil tu? Ni wayang ke apa? Tunjukkan saya tanda tangan yang kamu kata kamu nak ambil daripada kaum UMNO tu. Dah hantar ke belum? Macam mana itu? So sambil awak ambil tanda tangan untuk Datuk Najib tu, tambah lagi satu soalan itu berkenaan referendum, sama ada kaum UMNO setuju ke tak untuk kerjasama dengan DAP ni. Ambil sekali yang itu. So sebab itu saya cakap, dan saya boleh cakap macam inilah, saya punya pandangan. Selagi Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, saya tak rasa dia dan Zahid Hamidi akan lepaskan Datuk Najib. Itu kalau saya salah, ini Tuhan saja yang tahulah. Tapi saya nampak begitu tidak ada keseriusan atau kesungguhan di dalam kerajaan ini untuk even bagi Datuk Najib ditahan di rumah pun. Pemimpin luar negeri, even Aung San Suu Kyi, Thaksin pun boleh buat tahanan di rumah. Tapi bila kita minta Datuk Najib yang bekas Perdana Menteri Malaysia, dia bukan macam orang biasa. Datuk Najib ni banyak jasa. So untuk ditahan di rumah, dia tak bagi. Dia melenting. Saya tak tahu apa jadi itu. So Azalina dengan Zahid Hamidi, awak jawablah perkara ini. Apa benda yang awak laung-laungkan itu lagi. So saya kasihan Farhash High Tech tadi saya dah cakap pada kawan saya. So kepada Datuk Najib, kepada keluarga Datuk Najib, sampaikan salam saya kepada Datuk Seri Najib untuk Hari Raya ni.
Saya dah minta untuk pergi ke penjara jumpa Datuk Najib. Kadang-kadang saya pergilah mahkamah jumpa dia. Saya tak boleh selalu pergi mahkamah. Itu hari adalah Datuk Najib panggil saya pergilah mahkamah. Tapi kalau di mahkamah pun boleh jumpa sekejap. Tapi saya nak minta pergi penjara tapi kajian tak bagi. Awak ingat kalau saya minta pergi penjara nak jumpa Datuk Najib, cakap dengan dia sejam, kajian bagi ke? Saya ingat confirm kajian tak bagi. So tak apalah, saya doakan supaya Datuk Najib, ini bulan puasa kedua Datuk Najib di penjara dan mungkin raya yang kedua lah saya di Datuk Najib di penjara. Tapi tak apalah, kita sabar tengok macam mana, insya-Allah kita doa-doakanlah supaya Datuk Najib dibagi kesihatan dan kekuatan. So apa lagi komen daripada ni? Peri? Sambung lagi. Dia suruh sambung lagi. Sambung lagi nanti dulu. Dah tutup dah. Sambung lagi dah. 3,000 lagi. Sambung tuan sampai pukul 12. Nanti lah kan. Sampai jam 1. Jangan. Okey, lagi siapa ni? Alang-alang pukul 12 sambung lagi. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Syaiful 70 berharian, lagi kepada Cik Mat yang kata 10 minit lagi. Okey, Mak Nizam, Haziq, lepas itu 450,000 like. 455,000 dah like. Wah, terima kasih banyak-banyak yang like. Terbaik, terima kasih. Rafino, terima kasih. Sambung tuan, esok cuti. Esok cuti. Esok puasa. Esok puasa. Terima kasih Encik Zul A, Alan Putra, terima kasih. Tolak DAP. Okey, Assalamualaikum. Siapa lagi ada saya lupa dah nak terima kasih pada siapa lagi. Dan ini ramai rindu. Okey, terbaiklah. Okey, apa ni, Tuan Salim ajak masuk live dia. Okey, insya-Allah nanti saya akan ini apa lagi, tolak DAP, terbaik tuan. Lagi 472,000. Okey, 472,000 like. Bagi saya lagi 8,000 like, 480,000 like, saya stop lah. 480. Wah, 480,000 like. Terima kasih banyak-banyak. Apa lagi? Okey, ada siapa lagi dekat sini? Sebenarnya ada ramai juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang kawan-kawan saya ada dekat sini. Nak tanya apa lagi? Ni awak tanyalah, Peri. Macam mana keadaan UMNO sekarang? Saya ingat yang tengok saya punya live ni separuh orang UMNO, separuh orang Perikatan Nasional. Betul. Saya nak tanya pada akak umbi UMNO lah. Saya sekarang dia tanya saya adakah saya dengan Perikatan Nasional ke apa? Tak, saya ahli politik bebas. So saya boleh komen lah. Cuma saya semak imbang kajian lah. Sebagai ahli politik bebas, saya boleh semak imbang kajian dengan lebih berkesan lah. Saya tengok apa ni cukup 1 million. Wah. Sekarang dah 500,000 dah like. Sekejap je. Wish. Nak tunggu 1 juta. Nanti dulu. Dah. Lepas itu apa lagi? Awak nak sebut nama tak boleh? Nanti kan. Ada, okey. Okey, daripada Putrajaya. Ada tanya soalan? Tanya sikit Tuan Hisham. Okey. Dengan isu kalimah Allah stokin. Takkanlah muda satu parti tu je yang Ada kedai untuk keluarkan sensitiviti orang Islam kan. Okey. Manakah Presiden UMNO tertinggi Presiden UMNO ke ataupun menteri-menteri UMNO? Okey tuan-tuan, ini orang UMNO yang tanya Saya tahu tuan-tuan yang 3,000 lebih tengok live saya ni separuh orang UMNO. Betul tak? Betul. Dan separuh lagi mungkin orang PAS lah kot. Terima kasih banyak-banyak. So separuh orang UMNO, separuh orang PAS. Orang UMNO tanya mana pemimpin-pemimpin UMNO bila isu keluar, isu stokin kalimah ketua muda yang suarakan. So saya pun nak tanya pasal isu ni. Patutnya kalau dulu benda-benda isu ini UMNO lah patut ke depan champion. Tapi ini tiba-tiba semua dah senyap. Lepas itu saya tengok pemimpin UMNO pun senyap. Pasal isu bakut teh, ada pemimpin UMNO yang cakap apa-apa? Ketua Pemuda. Ketua Pemuda. Itu jelas. So tak boleh nak harapkan ketua muda seorang. Dia kena
kena pemimpin UMNO yang lain. Puan Zakashi contohnya, awak duk bising bila ada orang usik DAP, usik kawan awak bising. Tapi bila isu benda ini, awak diam aja. Macam mana ceritanya tu, tak boleh lah macam itu. So, meningkat lagi like saya dah 600,000. Okey lah, saya tunggu 1 juta lah boleh. 1 juta like tuan-tuan. Come on. Saya teruskan. 1 juta like dan 600,000 like. Sikit lagi like. Tak 1 juta lah, kita target 700,000 lah. Kan 1 juta kan sampai pukul 1 pula kan. Betty habis. Saya target 700,000 lah. So saya nak cakap apabila isu-isu yang melibatkan perjuangan orang Melayu dan Islam, pemimpin-pemimpin Islam, Melayu Islam kena bangkitlah. Janganlah asyik menjilat DAP aja kan. Takut sangat. Saya tahulah mereka ni sekarang ni ada setengah-setengah pemimpin UMNO saya dengar mereka sekarang takut nak komen pasal DAP sebab dia tengah cari kursi kawasan DAP. So orang UMNO sekarang ni yang saya dengar, pemimpin UMNO yang tak ada kursi ni, dia dah tak ada cari kawasan Melayu dah. Tahu kalah. Sebab dia tahu kawasan Melayu kalau dia bertanding kalah. Betul tak? So sekarang dia tengah nak cari pertama kali lah dalam sejarah Malaysia, Takut UMNO takut nak bertanding kawasan Melayu. Ini pun 6 negeri, walaupun Zaid Hamidi kata 6 PRK ni nak taruh jalan Melayu, saya tak tahulah siapa yang berani nak pergi ke tak. Macam Ashraf Ajri, saya nak tanya awak, Ashraf, awak dah bertanding 3 kali kalah. Awak nak bertanding ke sekali lagi? Sebab kalau bertanding PRK ni 4 kali kalah, besok PRU 16, awak nak bertanding kali 5 kali. Orang hat-trick pun 3 kali je, Ashraf. Betul tak? Hat-trick bukan 4 kali Ashraf You should know when to quit. You should know when to quit lah. Ini kawan saya cakap. Ni orang UMNO cakap ni. Orang UMNO cakap pada Ashraf, you should know when to quit lah Ashraf. So saya ingat geng-geng pemimpin UMNO ni dia cari kawasan Safe. DAP. Saya dah dengar. nak senator habis dah. Sebab awak senator dah habis, Zapro pun dah habis. So sekarang pertama kali dalam sejarah saya dengar pemimpin-pemimpin UMNO nak cari kawasan DAP untuk bertanding. So sebab itu dia takut. Puan Zakashi pun sama. Puan, saya nak tanya awak, kali ni awak mungkin dulu awak cakap dengan saya, itulah saya nak cakap ni pun kan, dia tak berani bertanding Batu-Pahat sebab dia rasa itu kawasan bukan Melayu. Kali ni mungkin dia berani lah kot, sebab itu kawasan bukan Melayu, banyak muda Cina. Kalau dia bertanding situ, tapi boleh ke dia ambil daripada PKR ni, Bandahan ni semua kan, mungkin dia orang tak bagi. So sebab itu kalau kita buat persempadanan semula so itu hari saya tanya seorang pemimpin UMNO yang tinggi, saya kata kalau macam semula sokong atau tidak, dia kata tak, UMNO takkan sokong. Tapi belum tentu. Sebab kalau ikut trendnya sekarang, pemimpin UMNO cari kawasan DAP. Kalau DAP boleh pecah kawasan Selangor jadi 40 kawasan parlimen, 40 ni semua kawasan Cina, kawasan bukan Melayu, kawasan DAP. Sekali dia bagi awak 10 kawasan, Ashraf Ajri pergi bertanding dekat Petaling Jaya 2 kata kan. Lokman Adam dapat Damansara 3. Subang. So awak rasa dia setuju ke tak? Setuju. 26 kursi Melayu tu kemungkinan hancur lebur, tiba-tiba dapat 10 kursi kawasan Cina. Jadi kepentingan diri sendiri ni memang pasal kepentingan diri sendiri, bukan perjuangan. Tu bukan perjuangan dah. Sebab tu saya kata mereka ni pengkhianat perjuangan Melayu. Dia nak jadi ahli parlimen. Itu label orang lain pengkhianat. Dia label-label orang, tapi dia mengkhianat perjuangan asal orang Melayu. Dia sekarang nak lobby kawasan-kawasan Cina ni, dia setuju akan persempadanan semula nak bertanding kawasan Cina. Dia dah melobi kawasan Cina. So dia sekarang sebab itu dia takut untuk menyinggung hati DAP, sebab esok bila pecah kawasan ke apa, dan dia akan bergantung pada ihsan DAP ni untuk memberi kawasan. Contohnya Dusun Tua. Ada Dusun Tua tu kawan kita juga, kawan saya Datuk Johan. Saya nak tanya Datuk Johan, kawan saya, awak berani ke nak tempelak DAP sekarang? Johan. John ni kawan saya lah. Saya malah nak cakap apalah, kita profesional lah John. John, awak buat komen sikit pasal DAP, berani? Sebab Dusun Tua tu kawasan DAP. So awak buat kawasan itu, awak nanti jadi macam YB yang dulu tu Din. YB beliau. YB dekat Melaka tu dia pun tak tahan dengan DAP, dia pun Dah 1 juta dah. Dah dekat 1 juta dah. Saya punya like. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kita tunggu 1 juta lah, senang. Boleh tanya lagi tak?
Boleh. So sebab tu macam dusun tua. So UMNO nanti pemimpin-pemimpin ni ada hat-trick tu, dia nak cari kawasan Cina. So sebab itu saya rasa dia tak berani nak singgung singgung perasaan. Bila ada stokin semua senyap. Esok awak cakap pasal DAP, esok awak tak dapat kawasan DAP, dia tak setuju awak bertanding kat situ. Jual maruah. Jual maruah lah pada saya. Sebab itu orang kata bila awak kata awak maruah DAP, awak marah. Tapi sekarang saya dengar dengan cerita pemimpin-pemimpin ini nak cari kawasan Cina. Dia takut nak bertanding kawasan Melayu. Bila bertanding kawasan Melayu, itu pasal saya tanya Asraf tadi. Tengku Zaprul, awak nak tanding mana Zaprul? Tanjung Karang berani. Tengku Zaprul, dia ketua bahagian Kota Raja. Tapi Kota Raja tu kawasan Masabu. Mana? So 1 juta dah. Okey. Terima kasih tuan-tuan. 1 juta like. 3.5. Alhamdulillah. Tengku Zaprul. Saya tanya Tengku Zaprul, awak senator awak nak habis. So bila senator habis, awak tak boleh jadi menteri dah. So nak jadi menteri macam mana? Betul. Senator awak tinggal lagi setahun dah. Tadi kata Tanjung Karang. Sama ada awak bertanding Tanjung Karang ataupun nak bertanding Kota Raja, tak boleh Mak Sapu dekat situ. So harapan awak adalah pecah kawasan, bertanding kawasan Cina mungkin lah kali ataupun macam saya cakap lah, kalau awak berani bertanding di kawasan-kawasan 6 negeri ni. Selangor ada berapa Tanjung Karang? Satu. Kot dia nak bertanding kat Kelantan ke Jeli ke apa? Jeli siapa nak bertanding Jeli? Serap bertanding Jeli. Okey, tak apa bertanding kat situ. Ada apa lagi soalan Kori? Dah 1 juta lagi? Makin naik pula dah 3,600. Kalau tanya pasal stokin kalimah tu, saya nak tanya kurma tu. Macam mana boleh masuk? Boleh masuk ke pasaran tu. Kurma daripada Israel tu, dia terlepas pandang. Macam mana penguat kuasa terlepas pandang ke atau custom yang terlepas pandang? Kurma daripada negara yang terlarang tu lah. Okey. Isu kurma daripada negara terlarang. Saya tak boleh cakap negara mana, tapi tuan-tuan tahulah kalau saya cakap nanti ban pula. So itulah, ada ramai orang tanya, saya sampaikan apa yang ditanya lah. Apa tanya tadi? Kurma masuk macam mana boleh masuk sini So kurma tu dah sampai dekat kedai dah dijual. Dah dijual pun. So tiba-tiba pula tangkap kedai. Patutnya benda ni tangkap sebelum masuk lah kan. Ya betul. Macam mana dia terlepas? So dia custom Custom ni bawa Menteri Kewangan. Tak salah saya, custom ni yang jaga timbalan Menteri Kewangan. Betul tak? Betul. Sebab dulu timbalan Menteri Kewangan Mak Maslan Mak Maslan jaga custom, saya ingat tak salah itu. Sekarang Mak Maslan bukan lagi timbalan Menteri Kewangan. Timbalan Menteri Kewangan sekarang adalah adik Lim Guan Eng, DAP. So adik Lim Guan Eng, saya nak tanya kamu lah, kalau kamu jaga custom, saya rasa kamu jaga custom. Boleh tak kamu jawab, macam mana pula kurma dari negara terlarang ini boleh sampai ke kedai buat rush kat kedai bila ada orang komplain Mungkin ada yang terjual, ada yang jual dah. Dah jual dah. Dah jual dah. So adik kepada Lim Guan Eng, tolong jawab macam mana boleh sampai situ. Itu satu sampel. So ada yang lagi yang tak ditangkap tak kita rasa? Kita tak tahu. Tahu berapa kontainer terlepas. Kita tak tahu lah. Yang kita nampak tu, satu mungkin ini tip order iceberg lagi ke? So jawab lah Lepas itu satu lagi pasal saya dengar cerita ada orang tanya, itu hari ada PH punya ahli parlimen daripada mana tak tanya pasal, dia kata dia nak buat iCert balik. Ada tak? iCert balik. So saya nak cakap pada ahli parlimen PH ni, macam ni lah, kalau awak nak buat iCert balik, awak cadangkan lah. Tengok. Sebab saya nak tengok reaksi Zahid Hamidi dengan Puan Zakashi, dengan pemimpin UMNO lain. Adakah awak sokong dasar yang nak memperkenalkan iCert ni balik, ataupun awak pun tutup mulut macam mana? Sebab ada baru ni saya tengok, dia kata MP daripada PH ni cakap, dia kata kita kena perkenalkan iCert balik. Awak Google, saya ada nampak itu. So saya nak cakap, kalau nak buat, okey, awak pergi parlimen, and then awak bincang dengan Ibrahim, bincang dengan komponen-komponen PHBN ni, dan lepas tu awak
usulkanlah. So saya nak tengok reaksi. Saya tak nak cakap apa dulu. Saya nak tengok macam mana orang-orang pemimpin UMNO DAP ni UMNO DAP ni jawab. Saya nak tengok. Lagi dah 1 juta like, 3.7 view lah, makin tinggi pula view ni. Okey lah, sampai 12 lah, lagi 7 minit. Lagi. Okay, nak komen pasal baru-baru ni ada keluar artikel pasal harga sayur akan naik disebabkan pekerja asing. Okey, saya ada dengar juga Persatuan Pekebun sayur Bumiputera kata saya. Ada cakap, dia kata ada kemungkinan harga sayur akan naik 25% sebab kegagalan kajian manage isu lesen atau permit pekerja asing ni. Yang dibatalkan, yang tak pakai dibatalkan apa semua kan. So saya nak cakap pada kerajaan lah, bincanglah betul-betul dengan apa ni yang kata pengusaha-pengusaha ini. So stakeholders ini, sebab kalau ini menyebabkan harga sayur melonjak 25%, dahlah semua harga lain naik. Kalau harga sayur pun naik, so macam mana cerita ni, adalah diesel pun naik, apa ni nanti mungkin saya dengar itu lagi first half saya dengar rancangan dia adalah untuk cut subsidi diesel pada separuh penggal ini. Itu lagi ada kerajaan, saya ingat Rafizi ke apa, Menteri Ekonomi ke cakap yang Malaysia Kini ke apa kan, keluarkan ada rancangan untuk first half ini untuk ini. Untuk realisasi subsidi. Tapi lepas itu Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil pula cakap tidak. So Fahmi Fadzil, awak tanya Rafizi mana satu betul ni? Create lah WhatsApp group. Cakaplah dalam WhatsApp group. Fahmi Fadzil ni pun satu hal. Saya ingat Fahmi Fadzil dia dah jadi macam Mak Maslan dulu tau. Betul tak? Mak Maslan dulu dia cakap orang gelak. Orang cakap dia gelak bela tau. So Mak Maslan sekarang awak bukan lagi, awak jangan bimbang Mak Maslan. Awak bukan lagi ahli politik yang orang gelakkan dah sekarang. Awak punya marhain pula dah. Awak punya markam mungkin dah terlebih sikit. Sebab ada orang dah overtake awak daripada nombor 1 yang mengambil tempat awak, yang orang duk cerita apa benda dia ni cakap ni dia pun tak faham ke apa, iaitu namanya Fahmi Fadzil. So Fahmi Fadzil dah mengambil tempat Mak Maslan dulu. Dia bela-bela. Dia cakap tak betul tak tidak. Dia pula cakap yang delete ni platform yang salah. Dia tak salah sebab dia mohon aja dan sebagainya. Kejap cakap itu dan kejap cakap ini Fahmi Fadzil. So lagi 5 minit, 1.2 juta. Tanya soalan Din. Okey, awak daripada law enforcement dulu. Saya pun nak tanya awak pasal veteran punya pencen ni. Macam mana? So ada isu itu veteran tentera veteran tentera. So dia cakap apa kerajaan ni pasal mahkamah telah membuat keputusan bahawa pencen yang minta oleh veteran itu valid. Tapi kerajaan pula nak kena buat rayuan pula kepada mahkamah sebab kerajaan apa ni tak nak bayar pencen tentera ke apa ni. So saya nak cakap kepada kerajaan, bila veteran ni minta pencen, veteran tentera ni, bagilah, bukan banyak no. Ya. Gaji-gaji veteran ini bukan banyak. Satu, dia bila dia dapat pencen, itu adalah fixed income. Income dia bukan naik. Pencen awak ada pencen kan? Pencen awak naik ikut inflasi ke tidak? Tak. So mereka dalam fixed income. So tiap-tiap tahun ni inflasi dah tinggi. Dulu gaji dia masa dia pencen dah kecil. Dia dapat 50% daripada gaji. Sekarang ni kos orang tinggi. Lepas itu bila ada veteran yang minta pencen, dia pergi mahkamah, lawan di mahkamah. Mahkamah telah menyebelahi veteran. Awak pula tak setuju dengan keputusan mahkamah. Awak nak rayu kepada mahkamah supaya kan veteran-veteran ni tak dapat pencen. Tapi bila awak pergi pilihan raya, awak nak undi daripada tentera. Macam mana cerita ini? Ini yang saya cakap. Bila time undi, awak pandai nak pergi cari tentera, nak cari polis, nak cari cikgu. Tapi bila dah awak menang bentuk kerajaan, apa awak buat? Nak potong penjawat awam, pencen tak bagi. Untuk IJN yang itu hari yang isu saya bawa itu, sekarang dah kena pergi hospital lain dan sebagainya. Dan UMNO pula, dia aja pemimpin UMNO yang bawa Zaid Hamidi ni. Dulu kita lah yang champion penjawat awam. Saya sebagai bekas penjawat awam, saya nak cakap benda ini.
kalau kita tak berjuangkan penjawat awam, siapa lagi nak perjuangkan penjawat awam? Awak nak harap DAP berjuang penjawat awam, dia nak potong penjawat awam adalah. Dia orang ini ada satu ekonomis itu hari cakap nak kira jumlah peratusan penjawat awam pun salah formula. Salah formula. Dia kata kita dah bloated sebab ratio dia macam ni. Padahal dia tak tahu cara kita kira penjawat awam dalam perlembagaan tu lain. So ini siapa budak Rafizi ke tu hari so awak tak payah inilah benda, jangan komen benda yang awak tak tahulah ya. Tak faham. So lepas itu nak potong-potong ini semua. Penjawat awam ada 1.6 juta termasuk askar polis tentera, itu adalah 132 kurungan 1 tarifan penjawat awam. Saya dah cakap. In fact ada itu hari bila penjawat awam diturunkan pangkat 35 tahun dia ada pencen sebagai penjawat awam. Ada orang yang tak pernah jadi penjawat awam ke apa saya tak tahu, pergi komen kata dia ni bukan penjawat awam. Din, awak penjawat awam berapa tahun? 20 lebih tahun kan? Apa kata kalau seorang ini budak Anwar Ibrahim cakap awak bukan penjawat awam? Apa awak perasaan awak Din? Orang kata gajang, dia tak tahulah kan. Kita angkat senjata masuk hutan. Apa kejadah ni, definisi pun tak tahu kan. Lawyer pula tu saya tak tahulah dia ni penjawat awam ke tidak, apa benda mengaku lawyer so macam mana? Jangan macam itu. Orang itu ada pencen memanglah yang ada pencen tak semua penjawat awam ada. Macam ahli parlimen, menteri, dia bukan penjawat awam, tapi itu didefinisi dalam 132 kurungan 3 yang pengecualian kepada orang yang dapat pencen bukan penjawat. Itu secara spesifik telah dinyatakan, itu tidak dinafi. Tapi yang tidak dinyatakan pengecualian itu, kalau dapat pencen itu penjawat awam lah tu. Betul tak? Janganlah nafi-nafikan hak orang lagi satu, bila awak nak mengundi awak jumpa penjawat awam, tapi bila awak dah dapat undi tu awak nak leke-leke penjawat awam. Even Tengku Zafrul itu hari dia komen bila saya komen pasal pelaburan itu dia pergi peli-peli lah saya kononnya. Janganlah dengar macam mana dia kata, janganlah dengar orang yang cakap orang kerja daripada EPU ni apa benda. Zafrul, kurang-kurang saya pernah kerja buat dasar di unit perancangan ekonomi. Awak tu menteri parachute. Tiba-tiba je awak tak pernah buat dasar. Saya buat dasar di dalam kajian dasar ekonomi tahun 2008, 16 tahun lepas saya buat. Saya dah pernah berpengalaman buat dasar ekonomi. So jangan menghina penjawat awam yang dalam EPU yang buat dasar ini. Jangan pelekeh mereka macam itu ya. Sebab mereka inilah yang telah menyumbang. Gaji mereka bukan besar. So bila gaji mereka bukan besar, dia banyak pengorbanan yang telah mereka lakukan. Sekarang ni gaji dah kecil, pencen pun awak tak nak bagi. Macam mana ceritanya ini? So sebab itu saya nak cakap itulah tuan-tuan. So akhir kata dah pukul 1. Terima kasih banyak-banyak. 1.2 juta screenshot. Saya nak terima kasih 1.2 juta like, 3,000 lebih walaupun dah pukul 12, 3,600 live view. Saya tahu separuh daripada yang view dan like ni adalah orang UMNO, separuh lagi adalah orang PAS dan separuh 1/3 lah, 1/3 UMNO, 1/3 ni, 1/3 lagi rakyat. Ada walatron juga. Biasa. Mungkin ada lah kot yang orang-orang penyokong non yang masuk, dia konon nak tengoklah apa benda yang saya cakap. So penyokong-penyokong non ni yang masuk macam itulah. Nombor 1, kalau awak nak lawan hujah saya, awak buat research betul-betul lah ya. Saya akan entertain research betul, tapi janganlah buat research macam Sek Paul tu cakap dia nafi je. Saya nak dengar daripada CEO KWSP. Saya boleh terima hujah itu tak jadi masalah. Saya juga tak ada masalah orang kritik saya. Saya bukan macam Padelina tu, orang kritik sikit dan mengentap-entap dan sentap. Tak meja. Dengan Fahmi Padil koyak-koyak gambar. Saya bukan macam itu. Last Rafizi bila debat ni. Lagi satu. Saya tanya Rafizi, ini ada seorang blogger tu dah hari-hari tanya awak podcast. Saya nak awak berdebat. Bukan podcast ni buang masa je sebab awak cakap seorang-seorang. Bila nak berdebat ni awak dah tanya Anwar Ibrahim dengan Zaid Hamidi ke? Awak pergi podcast dengan blogger tu dulu. Bila awak dah bersedia dengan blogger itu, bila nak berdebat, lepas tu dah ni, lepas tu kita berdebat. Podcast ni ini pergi nak popularkan podcast dia buat apa kan kita buat ni, ada satu universiti tu dah setuju untuk jadi host untuk saya berdebat dengan kamu Rafizi. Awak sakit
Yalah, saya malah nak komen pasal orang sakit lah. Tapi dia dah sihat lah, kot. Dia dah start kutuk-kutuk orang kan. Bila dah start kutuk-kutuk orang, dia dah sihat dah tu maksudnya. Ada sihat lah. So Rafizi, bila awak dah sihat, awak ubat, makan ubat Rafizi dan lepas tu pergi dulu berdebat dengan berpokas dengan siapa. Saya ingat blogger tu tiap-tiap hari tanya kot. Betul. Tanya-tanya. Tapi sampai sekarang Rafizi ni tak apa benda dia buat, saya pun tak tahulah. 1.2 juta like, 3,000 lebih live view malam ni tuan-tuan. Terima kasih kepada semua. Dan dengan itulah, ada apa lagi kawan-kawan kita? Itulah, saya nak promote bisnes kawan-kawan, tapi TikTok tak boleh promote bisnes Okeylah, tak apalah. Nanti kita promote cara lain lah. Tadi awal-awal saya dan ini kurma mentega yang saya buat sendiri. Ini bukan untuk jualan lah, TikTok janganlah. Tak ada beg kuning. Ni tak ada beg kuning Ni kurma pelanta. Bukan kurma pelanta, sorry. Kurma mentega buat sendiri. Yang saya terkeluar kurma pelanta pula dah. Kurma mentega yang saya buat sendiri dan sedap tuan-tuan tapi jangan makan banyak-banyak sebab ada nasihat kata mentega ni nanti apa benda saya tak tahulah bahaya daripada sakit-sakit. Terutama Rafizi lah. Terpelantar dia jawab. Rafizi, awak jangan makan kurma mentega sebab awak sakit jantung. Mentega ni ada apa? Unsaturated fat ke apa benda? Trans fat. Dan kurma ni banyak gula. So ni nasihat serius saya Rafizi makan ubat, jangan makan kurma mentega. So yang tak ada sakit jantung tu boleh makan debat. Okey. Nanti kan awak sakit kan cari alasan tak nak debat dengan saya pula dah. Macam ni. Okey, dengan itu tuan-tuan 1.3 juta like. Screenshot. Boleh screenshot ke? Okey, dengan itu tuan-tuan, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Macam mana? Okey, jap. Saya tak terhenti macam ni jap. And live now 3,000 lebih lagi currently watching. Okay.